Nak apa-apa kita pecah mai. Saya jumpa nak baru masuk. Saya telefon. Ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton yang dikasihi sekalian. Bersama dengan saya hari ini Nabiha Basri dan rakan saya Fazia Osman. Nak berbantu lah sikit. Sila. Pagi-pagi ni kan. Pokok rambutan di hujung simpang, bunga orkid di tepi pagar. Salam rindu, salam sayang. Kak Nabiha, apa khabar? Alhamdulillah. Nak berpantun tak pandai jawab alhamdulillah baik. Alhamdulillah tak apa. Okey. Pasti apa khabar? Alhamdulillah baik. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran secara langsung di studio Kelantan TV Kota Baru Kelantan, yang mana pada kini dalam segmen Semulia Khadijah Galeri Ramadan at Kelantan bagi edisi 4 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 27 April 2020. Ya, Fazia. Dan untuk makluman para penonton sekalian, ini adalah satu program baru kita, Semulia Khadijah. Betul. Program yang kalau kita kata sebelum ni wanita dah banyak program secara tidak langsung, dan hari ini sempena dengan eksklusif bulan Ramadan, kita bawa khas program di atas talian Fasiha. Betul. Jadi kenapa kita pilih segmen ini sebagai segmen Semulia Khadijah, Fasiha? Segmen ni dinamakan Semulia Khadijah kerana inspirasi daripada isteri Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah. Dan Sayyidatina Khadijah ni, untuk pengetahuan kita sudah sedia maklum bahawa baginda memiliki akhlak yang unggul, peribadi yang mulia, dan maka dalam segmen ni kita adakan perkongsian daripada wanita kepada wanita khususnya. Betul. Jadi kalau kita lihatlah kan, segmen ni sangat menarik dan bertepatan dengan wanita itu sendiri. Kita pun tersentuhlah, bertuah kita menjadi wanita kerana ada satu segmen yang khusus untuk kita sempena dengan bulan Ramadan ini. Jadi Fasiah, apa topik perbincangan yang kita nak bawakan kepada para penonton hari ini? Okey, baiklah. Kerana kita bukan berdua saja, kita ada tetamu istimewa, merupakan insan terhebat dalam negeri Kelantan ini. Kita akan membincangkan tentang tajuk COVID-19, adaptasi gaya hidup, dan bersama tetamu kita pada hari ini yang berhormat Datuk Hajah Mumtaz Maknawi. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan Datuk hari ini? Alhamdulillah lah hari PKP ni. PKP ni kalau sebelum tak ada rehat, sekarang banyak cuti lah. Banyak cuti. Puasa Ramadan kali ini bagaimana dengan keadaan dengan keluarga? Alhamdulillah pada kali ini tak terkejar-kejar lah untuk balik berbuka ataupun bertarawih bersama keluarga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okey, baik. Sebelum sebagai permulaannya bagi topik COVID-19 advokasi gaya hidup ni, kita tahu bahawasanya wanita Kelantan sungguh aktif dalam pelbagai aktiviti, mengikuti program dan sebagainya. Jadi bagaimana kerajaan negeri mengambil satu inisiatif dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan ini? Sila Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nabihah, kepada Fasihah dan kepada Kelantan TV kerana sudi untuk menjemput saya bersama-sama dalam mengisi program Semulia Khadijah untuk galeri Ramadan. Jadi alhamdulillah pada tahun ini Allah SWT telah memberikan kita masih lagi panjang umur masih panjang umur menghadapi satu pandemik ataupun satu wabak yang kita tak pernah terfikir daripada segi kerajaan dan daripada sudut keinsanan, tak pernah terfikir bahawa kita akan masuk satu zaman di mana seolah-olah seluruh dunia telah terhenti pergerakannya. Dan kalau Kelantan ini kita biasa menghadapi musibah banjir. Jadi kalau banjir itu kita dah expect akhir tahun kita akan beberapa tempat akan menghadapi banjir. Tapi untuk menghadapi COVID ini perkara yang sangat luar biasa, dan PKP ini kita tak pernah terfikir macam mana nak jalan, macam mana nak lalui. Jadi pada peringkat awal ketika mula-mula kita terima berita bahawa kita akan melalui zaman kawalan pergerakan ini, perintah ini kita ingatkan itu berlaku secara sementara, mungkin 18 mula dan lepas 2 minggu kita akan habis daripada PKP. Jadi alhamdulillah kita melihat reaksi daripada rakyat seluruhnya, alhamdulillah dengan saranan yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita lihat reaksinya sangat okey. Alhamdulillah. Berkebetulan pula masa itu cuti sekolah. Jadi tak adalah reaksi yang sangat menunjukkan. Cuma ada orang rasa macam kenapa pula nak sekat perjalanan. Tetapi bila PKP ini dipanjangkan dan sekarang ini dilanjutkan sehingga 12 hari bulan Mei, berdasarkan kepada keadaan dan kehendak semasa kerana meluruhnya wabak ini di seluruh dunia, kita sebagai sebuah kerajaan mesti mengambil sikap, iaitu mesti menyesuaikan diri dengan apa yang sedang berlaku. Bila negara kita dah diperintah dalam keadaan bukan keadaan biasa, kebiasaannya kita di bawah menteri, di bawah kabinet, tapi sekarang ini di bawah gerakan atau perintah di bawah MKN. Cara kerja berbeza. Ya, kalau dulu kita lihat mungkin polis kerjanya kejar penjenayah. Sekarang ini polis terpaksa jaga jangan keluar rumah pula. Jadi satu benda yang kita rasa macam tak pernah berlaku. Jadi dalam di peringkat kerajaan negeri, sebaik sahaja kita dimaklumkan bahawa kita akan mengalami perintah kawalan pergerakan, pihak kami telah pun mengambil beberapa inisiatif pada peringkat awal untuk memastikan semua pusat-pusat pembangunan wanita Kelantan, iaitu PPWK seluruh Kelantan yang mempunyai guru dan pelajar-pelajar yang sedang menjalani kelas mereka mempunyai satu alternatif baru. Sebab kita tak boleh menghentikan kelas secara tiba-tiba, tapi mesti mempunyai alternatif dari sudut gaya belajar, sama ada online dan sebagainya, dan juga memerhatikan kebajikan guru-guru dan pelajar-pelajar juga. Jadi alhamdulillah kita telah memutuskan bahawa semua kaki tangan kita di pejabat bertukar kepada meeting. Kalau meeting sebelum ni meeting fizikal, sekarang dah meeting online. Kita mulakan dengan meeting melalui WhatsApp. Kemudian kita upgrade kepada meeting menggunakan Skype, dan alhamdulillah hari ini setiap 2 hari kita akan bermesyuarat untuk memberikan arahan-arahan, dan pegawai-pegawai kita akan hadir ke pejabat dalam bentuk giliran dan menjaga social distancing, dan yang datang itu untuk menyelesaikan kerja-kerja yang mesti dibuat. Antara contoh kita melihat bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ketika baginda sihat, baginda kaya, baginda dapat ada suara dalam masyarakat di Makkah pada ketika itu, senang untuk dia berbicara. Tapi bila berlaku keadaan baginda menerima Islam daripada Rasulullah SAW, mereka telah dikenakan perintah ataupun halangan yang berbentuk pemulawan oleh pihak Quraisy. Jadi kita melihat bagaimana reaksi daripada Sayyidatina Khadijah ini, beliau sangat tenang dan beliau boleh mengatasi menjadi ibu Ummul Mukminin kepada semua orang Islam. Jadi dalam hal ini juga kita di Kelantan kita mengambil sikap kita berubah. Kita boleh menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Jadi alhamdulillah guru-guru kita mula untuk mengajar atau berbicara melalui online, dan kita menukar kerja daripada mengajar pelajar-pelajar kepada mereka boleh membantu kerajaan, khususnya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyiapkan PPE. Jadi alhamdulillah lebih 10 PPWK kita terlibat dalam penyediaan PPE, dan mereka juga bukan hanya sediakan PPE, mereka juga sediakan face mask. Jadi alhamdulillah ini berlaku, dan kita sangat gembira kerana kedudukan PPWK kita ini di Serata Kelantan. Jadi kita akan bahagi kepada Serata Kelantan juga untuk hospital supaya tidak ada pergerakan yang banyak. Jadi maknanya kalau yang di Tumpat penyediaannya berlaku di Pasir Pekan. Yang di Hospital Kota Baru penyediaannya di Tanjung Mas dan juga di Demit. Ini bergantung kepada lokasi-lokasi. Jadi alhamdulillah. Jadi kita melihat
dalam masa yang sama kita memberi peluang kepada masyarakat mengenali tentang fungsi PPWK sebagai contohnya. Tetapi ini tidak mengabaikan daripada unit-unit yang lain. Dalam itu di bawah Kembaran Wanita, di bawah Pembangunan Wanita, kalau sebelum ini kita mempunyai kuliah bulanan ataupun kita panggil KBW, kuliah bulanan wanita, yang mana kita mengikuti isu semasa dan diterangkan kepada penjawat awam dan juga orang ramai sebulan sekali. Jadi bila berlaku PKP ini kita membuat arahan bahawa daurah wanita ataupun kuliah bulanan ini ditukar kepada bentuk online. Jadi alhamdulillah dah bermula minggu lepas dan insya-Allah akan diteruskan pada minggu akan datang, di mana kita boleh mengikuti daurah wanita ini secara online. Jadi kita melihat bagaimana perkara ini berlaku. Sama juga dalam segi unit untuk keluarga. Untuk keluarga, sebaik sahaja berlaku PKP, arahan kita kepada unit keluarga untuk memastikan bahawa keluarga tahu bagaimana untuk mengisi masa di rumah. Jadi kempen untuk pengisian masa di rumah itu dibuat seawal 18 hari bulan 3. Telah pun kita angkat ke dalam FB kita, dalam page kita, dan alhamdulillah juga diterima pakai dan diterima dalam MKN, dalam page MKN juga ada apa yang kita kongsikan di Kelantan, bagaimana kita nak mengisi pada kita tak tahu sampai ke Ramadan, tapi dah kita tahulah boleh mengaji Quran, boleh beribadah bersama-sama, gunakan masa yang terbaik. Jadi alhamdulillah kita dah mula menukar advance gerak kerja. Jadi kalau kata sebelum ni kita berprogram secara nyata, dan kali ni bila hikmahnya PKP ni belajar untuk berprogram di atas talian pula. Alhamdulillah. Ya, betul tu. Memandangkan banyak program-program yang telah ditukar secara atas talian, dan mungkin ada keluarga yang banyak meluangkan masa di rumah. Contohnya sebagai suami dan isteri yang masih selama ni bekerja di pejabat masing-masing. Tetapi bila berlangsungnya PKP ni, masing-masing meluangkan masa di rumah, bekerja di rumah. Dan jika berlaku situasi ini, terdapat Kementerian Wanita melaporkan peningkatan kes keganasan rumah tangga. Jadi adakah trend ini turut berlaku di negeri Kelantan? Bagaimana Datuk? Alhamdulillah, kita rasa ginilah, mungkin berbeza tempat. Kalau tempat kita ni rasanya masyarakat selalu sibuk. Jadi masing-masing sangat menghargai dapat berada di rumah. Di Kelantan ni orang macam lah, walaupun suri rumah mereka juga sangat sibuk. Jadi ketika awal PKP itu musim cuti sekolah. Jadi bersama anak-anak. Jadi yang musim yang kedua ni menghadapi Ramadan. Jadi alhamdulillah situasi juga sama juga berlaku. Saya bila dengar khabar bahawa ada desas-desus kemungkinan kenaikan kes penderaan, saya rujuk kepada pihak yang berwajib lah, pada pengarah JKM, dan dimaklumkan sepanjang tempoh ini daripada hari pertama sampai semalam tu satu kes saja dilaporkan di Kelantan, dan itu bukan membabitkan kes antara orang yang susah. Tetapi mungkinlah silap faham di antara suami isteri berhubung dengan kes yang membabitkan keuangan di antara mereka. Jadi bukan melibatkan kerana tak cukup makan, tapi mungkin kerana urusan bisnes mereka. Jadi alhamdulillah kes satu kes sahaja, dan saya telah meminta kepada pihak kaunseling untuk merujuk kepada mereka, dan alhamdulillah tidak nampak lagi kes-kes lain. Walau bagaimanapun kita percaya mungkin akan ada juga kes-kes di rumah. Sebab mereka ni tak rasa selesa lama sangat kat rumah. Tapi alhamdulillah rasanya bila datang Ramadan ini jadi penyejuk, sebab kita makan sekali, iftar sekali kan, buka puasa sekali, dan solat tarawih sekali, dan juga sahur sekali. Jadi sukarlah kalau mereka nak berperang ke nak bergaduh ke, sebab mereka akan makan sekali. Sebab itu dalam konteks Islam ini, antara cara kita nak beramah ataupun nak melahirkan hubungan silaturahim yang mesra di antara keluarga ialah makan bersama. Pandang mata sekali, makan sekali, dan juga berjalan bersama. Jadi alhamdulillah, kalau dulu nak tengok wajah suami susah, nak tengok wajah anak susah, sekarang ini hampir 24 jam lah nak tengok wajah suami dan anak-anak. Jadi alhamdulillah, cuba kita kena be positif, kerana manfaatkanlah cuti yang bergaji ini kalau bagi yang bekerja kerajaan. Tapi kalau yang tak kerja kerajaan, alhamdulillah, walaupun kita kata kita mungkin tak dapat cari pendapatan sebagaimana biasa, tapi bantuan-bantuan diberikan oleh pihak kerajaan, BPN, Bantuan Perhatian Nasional, dan juga bantuan-bantuan lain disumbangkan oleh kerajaan negeri dan pusat, insya-Allah boleh membantu. Walau bagaimanapun, sekiranya ada kes-kes yang membabitkan ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan makanan asas, boleh maklumkan kepada pihak JKM, kepada PKMJ dan juga penghulu di kawasan masing-masing. Itu dia. Jadi manfaatkan masa ketika PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan, bersama dengan keluarga di rumah, makan bersama, mudah-mudahan menjadi penyejuk di bulan Ramadan ini. Betul. Jadi para penonton sekalian, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Cik nak tisu. Tisu bakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, maksud daripada surah Al-Baqarah ini, ayat 183 surah Al-Baqarah ini yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berada di bulan Ramadan Al-Mubarak sekali lagi pada tahun ini. Insya-Allah, saya Muhammad Hakim bin Zakaria, pegawai Dietetik Institut Sains Malaysia yang juga merupakan Esko Papisma Negeri Kelantan, akan bersama dengan anda dalam episod-episod Nutrisi Ramadan yang akan bersiaran terus kepada anda. InsyaAllah, Nutrisi Ramadan akan memberikan ruang kepada saya untuk berkongsikan berkaitan dengan pemakanan, puasa dan isu berkaitan kesihatan. Harapan saya, semoga anda semua mendapat manfaat daripada ilmu dan pengetahuan yang kita kongsikan bersama. Dalam episod kali ini, saya akan berkongsi berkaitan dengan puasa dan pemakanan serta kesannya kepada kesihatan. Jadi, dalam episod ini juga saya ingin mengajak anda semua untuk melihat kepada objektif kawalan pemakanan dan kesihatan. Jadi, kalau kita melihat kepada objektif yang diaturkan kepada kita, kita mungkin tertanya-tanya, apakah objektif pemakanan itu sendiri kepada kesihatan kita? Jadi di sini saya ingin terangkan kepada anda semua beberapa objektif kawalan pemakanan yang kita laksanakan dan bagaimana ia memberi kesan kepada kesihatan kita. Yang pertama, objektif kawalan pemakanan ialah untuk mengawal hasil metabolik seperti glukosa iaitu gula, lipid, lemak dan juga tekanan darah. Yang kedua, untuk mengelakkan komplikasi penyakit tidak berjangkit. Bagaimana? Jadi komplikasi penyakit tidak berjangkit ini contohlah seseorang yang mempunyai ataupun yang didiagnos memiliki masalah kencing manis. Bagaimana kawalan pemakanan yang dibuat oleh beliau, oleh pesakit tersebut mampu mengelakkan daripada berlakunya masalah komplikasi penyakit tidak berjangkit seperti diabetik, neuropati ataupun masalah buah pinggang yang boleh terjadi sekiranya kadar ataupun paras gula tidak dikawal. Seterusnya, objektif kawalan pemakanan ialah untuk menggalakkan kesihatan yang lebih baik kepada diri kita dan objektif kawalan pemakanan juga ialah sebagai satu langkah penjagaan kesihatan bagi pengguna ubat-ubatan ataupun insulin yang mereka terpaksa kawal dan mereka terpaksa kita katakan sebagai mereka kawal untuk pemakanan mereka. Jadi, konsep pemakanan ialah bergantung kepada 3 keadaan. Ini konsep yang dipersetujui oleh pakar-pakar pemakanan, iaitu balance, moderate dan variety. Apa itu balance? Balance ialah keseimbangan. Maknanya setiap makanan ataupun makanan yang kita makan perlulah melalui proses keseimbangan ataupun kita panggil sebagai perlu merangkumi pelbagai jenis nutrien dan mineral yang ada. Yang kedua, moderate. Dari segi amount ataupun dari segi kuantiti, ia perlu sederhana. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlakunya terlalu sedikit ataupun kekurangan. Dan yang ketiga is a variety ataupun kita panggil sebagai kepelbagaian. Kenapa kita perlu ambil setiap jenis makanan? Kerana setiap satu makanan tidak membekalkan nutrisi yang pelbagai, bahkan setiap nutrisi itu tidak dibekalkan oleh semua jenis makanan atau oleh satu jenis makanan. Maafkan saya. Jadi di sini pentingnya variety, moderate dan balance atau kita singkatan as a BMV, balance, moderate dan variety. Okey. Jadi selepas ini saya akan menerangkan bagaimana perubahan fisiologi yang boleh berlaku semasa berpuasa. InsyaAllah.
Alhamdulillah, kita masih lagi bersiaran dalam segmen Semulia Khadijah bagi membincangkan mengenai topik COVID-19, adaptasi gaya hidup bersama tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Hajah Mumtaz Maknawi. Okey, sebentar tadi kita ada mengupas isu-isu tentang bagaimana perempuan menjalankan kehidupan di rumah dengan seterusnya bagaimana keganasan rumah tangga berlaku di Kelantan. Alhamdulillah, setakat ini tidak menjadi masalah yang serius lah kerana kebajikan terjaga. Dan portfolio Yang Berhormat Datuk memegang mengenai kebajikan, pembangunan dan pembangunan keluarga dan wanita. Jadi bagaimanakah gerak kerja ini berjalan sepanjang COVID-19 ni? Mungkin Datuk boleh beri pencerahan berkenaan dengan portfolio Datuk sendirilah. Okey, terima kasih. Dalam keadaan biasa, kebiasaannya pihak kami banyak juga kerja-kerja melibatkan kebajikan dan indirect di bawah unit kebajikan dan juga di bawah JKM. Tetapi bila berlaku PKP ataupun COVID ini, arahan datang daripada MKN. Jadi kita sebagai pasukan yang membantu daripada pihak kerajaan untuk melancarkan kerja-kerja kebajikan. Antara pihak yang terkesan dalam kes melibatkan COVID-19 ini ialah yang terlibat dengan kebajikannya ialah pihak terutamanya golongan OKU. Jadi alhamdulillah di Kelantan kita dah ada pasukan penyelas OKU Parlimen di mana setiap parlimen ini mempunyai wakil mereka yang akan meneliti, menelefon serta memantau kekurangan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh OKU. Jadi alhamdulillah pasukan penyelaras PPO ini telah pun bergerak di seluruh Kelantan dan mereka lah menjadi fasilitator ataupun pemudah cara yang menghubungkan pihak MKN, pihak JKM, pihak kerajaan negeri dengan orang-orang OKU terbabit. Alhamdulillah kita juga minta kepada pihak JKM untuk mempercepatkan bayaran bulanan ataupun bantuan musaadah yang sepatutnya diterima oleh pihak penerima daripada lewat kepada awal supaya mereka dapat terima bantuan awal dan boleh membeli kemudahan-kemudahan ataupun keperluan-keperluan yang mendesak pada ketika itu. Begitu juga dengan orang yang kita namakan sebagai armalah ataupun ibu tunggal ya. Di Kelantan kita ada hampir setiap DUN tu lebih kurang dalam 1,000 orang yang menjadi armalah, sama ada armalah yang telah pun berumur ataupun berusia lebih 60 tahun ataupun 40 tahun ke atas ataupun armalah-armalah yang masih lagi mempunyai anak-anak kecil. Jadi dalam kes ini alhamdulillah pihak kerajaan negeri sebagaimana biasa telah mempunyai peruntukan RM100,000 bagi setiap DUN, artinya 4.5 juta untuk satu negeri Kelantan. Dan kita telah pun mendapat mandat daripada pihak MMK ataupun Majlis Mesyuarat Kerajaan untuk mempercepatkan dan menggunakan kesemua bajet ini bagi membantu armalah kita menghadapi COVID. Jadi alhamdulillah fasa pertama telah pun diagihkan kepada semua DUN. Sekarang ini untuk hari semalam ataupun hari ini insya-Allah akan diriliskan untuk bayaran bagi fasa kedua dan insya-Allah sebelum akhir Ramadan ini akan selesai fasa ketiga. Jadi kesemua DUN insya-Allah akan dapat terima bantuan one off untuk armalah. Begitu juga dengan anak yatim. Anak yatim juga mungkin akan terkesan. Jadi sebelum program PKP datang pun kita dah memang isytihar kepada rakyat bahawa 100 orang anak yatim bagi setiap DUN ataupun 4,500 orang anak yatim, mereka akan dibekalkan pakaian untuk dijahit dengan program kita panggil sebagai jahit kasih ya. Jahit kasih ini dijahit oleh alumni PPWK kita dan dia akan diagihkan kepada anak-anak yatim dan insya-Allah kita akan bekalkan juga wang tunai ataupun duit raya kepada anak yatim ini bagi semua DUN di Kelantan. Jadi itu juga antara program-program yang kita buat. Di samping itu alhamdulillah gerak kerja kita mempunyai pasukan yang bukan sebagai mesra, sukarelawan kita yang membantu kita mengagihkan segala keperluan bantuan untuk PPE, goodies, hamper kepada hospital-hospital, kepada frontliners, kepada pihak yang memerlukan. Dalam masa sama juga sekarang ni masih juga terdapat kes-kes di mana orang memerlukan bantuan segera, yang perlukan katil, yang perlukan peralatan kesihatan. Jadi alhamdulillah pasukan mesra kita turun untuk membantu ke semua jajahan dalam keadaan sangat menjaga social distancing dengan pakai face mask, dengan hand sanitizer dan sebagainya. Dan mereka ini juga kita juga turut membantu pelajar-pelajar kita yang terkandas di universiti-universiti. Jadi alhamdulillah kita juga memberikan sedikit bantuan dan sekiranya mereka ni berada di rumah-rumah sewa, kalau perlukan bantuan maklumkan kepada pihak kita insya-Allah akan bekerjasama dengan pihak pusat khidmat DUN masing-masing untuk membantu mereka kerana
sekarang ini bukan orang yang ada di rumah saja, tapi kami juga penyewa ataupun pelajar-pelajar yang tak sangka akan jadi panjang. Mungkin mereka tak balik awal, tapi alhamdulillah sekarang ni bila kerajaan dah umumkan bahawa boleh balik ni, insya-Allah lah kita rasa insya-Allah mereka dapat berpuasa dan juga berhari raya bersama keluarga. Ya, insya-Allah. Jadi program-program ini, dan saya pastikan, minta kepada pegawai-pegawai untuk pastikan yang terlibat sebagai frontliners kita, iaitu pihak PPAD, Penyelarasan Armadah DUN, pihak tukang jahit kita, pihak mesra yang mana terlibat dalam frontliners untuk membantu COVID-19 ini diberikan perlindungan takaful. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku, sebab kita memang jaga, tapi walaupun bagaimana kita jaga, kita tak tahu apa. Tapi alhamdulillah dengan keadaan kita dimaklumkan sehingga semalam dah 10 hari berturut-turut Kelantan bebas ataupun kosong kes baru untuk COVID. Jadi kita berdoakan insya-Allah kita akan melepasi saat-saat kritikal untuk COVID. Walau bagaimanapun selagi tidak ada arahan daripada pihak MKN, kita mesti mematuhi perkara ini. Dan di pihak kita sebenarnya kita sebelum PKP baru ni 17 hari bulan sehingga 20 hari bulan 3 kita rancang untuk HKN, iaitu Hari Kebajikan Negeri Kelantan. Jadi banyak jugalah program-program yang telah pun kita rancang. Jadi kita buat kutipan untuk tabung infak beras bagi OKU Mukarrabun dan sebagainya. Jadi semua itu kita tukarkan kepada agihan kepada COVID. Jadi maknanya sebab sekarang ini kita tahu kerana kemungkinan besar insya-Allah kita akan mengadakan juga kita punya HKN ini melalui online. Kerana para satu benda baru. Pembentang kita dah ready. Jadi mereka dah ready dengan kertas kerja. Jadi saya rasa apa salahnya untuk kita buatkan dalam FB Live dan kita boleh bersoal jawab dengan pembentang-pembentang yang telah pun ready sebab 17 hari bulan tu mereka dah ready untuk kita bersama-sama, kerana antara perkara yang kritikal ataupun yang diperlukan oleh masyarakat sekarang ini adalah masing-masing mesti mempunyai agenda berkebajikan dalam keluarga untuk menghadapi satu saat yang sangat sukar di seluruh dunia. Ya, Datuk. Itu kita lihat dari sudut kita kata kebajikan. Bagaimana pula dengan pembangunan wanita dan juga keluarga? Jadi alhamdulillah untuk pembangunan keluarga, saya lihat sebelum ini kita dah lama lancar untuk usahawan online. Kalau dalam grup WhatsApp di kalangan pengusaha-pengusaha kita tu, saya dah minta dulu dibuat, dan kita ingat pada tahun 2015 dah dilancarkan bisnes online. Tetapi walaupun ada bisnes online tak berapa lancar. Sebab mungkin kerana ada kedai fizikal yang mereka boleh pergi, mereka boleh bertransaksi. Tapi bila berlaku je COVID-19 ni nampaknya gerai-gerai ataupun kita punya pengusaha untuk COVID-19 dalam online ni sangat meriah. Yang makanannya, yang pakaiannya, Jahit Express kita, segala transaksi itu berlaku sangat licin, dan saya sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana antara di negara kita ni antara negeri yang literasi IT tinggi, Kelantan. Kelantan antara penetration yang tinggi untuk IT. Orang kita ni suka baca FB, ramai yang ada FB sendiri, mereka ada WhatsApp sendiri dan mereka ada smartphone. Dan ini memudahkan. Memudahkan. Jadi kalau sebelum ini saya nak bawa satu agenda besar, kalau boleh saya nanti dulu nak tahu agenda besar tu, kita tunggu dulu. Jadi agenda besar tu simpan dulu, Datuk. Kita cerita selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini. kita bertemu kembali dalam segmen Semulia Khadijah bersama tetamu undangan kita pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Dahajah Mumtaz Maknawi. Kita membincangkan tentang COVID-19, adaptasi gaya hidup, dan sebentar tadi Datuk ingin menceritakan apakah agenda untuk wanita yang menarik
yang sesuai dibincangkan pada topik kali ini. Jadi apakah agenda tersebut, Datuk? Silakan Datuk. Alhamdulillah, saya rasa sangat berkatlah, masya-Allah, alhamdulillah. Bila kita sebut tentang semulia Khadijah, Khadijah ni antara individu yang terulung yang diangkat oleh Allah SWT yang telah menjalankan satu aktiviti import ekspor ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Beliau seorang wanita yang sangat dikenali sebagai seorang wanita yang sangat bijak, sangat menjaga akhlak, dipanggil sebagai at-tahirah. Boleh menjalankan perniagaan walaupun berada di rumah. Satu usaha yang sangat luar biasa untuk wanita pada ketika itu. Menjadi usahawan dan tak perlu expose tetapi boleh menyelesaikan perniagaan dengan secara sangat lumayan. Jadi bila berlaku COVID-19 ini, apa yang kita lihat, kita boleh belajar daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Saya dengar daripada TNC USIM sebut tentang satu istilah baru yang dinamakan sebagai prosumer. Prosumer ini adalah producer dan juga consumer serentak, iaitu kalau dulu konsep perniagaan kita, entrepreneurship kita memerlukan kedai, produk, pengeluar dan orang lain yang jadi customer. Tapi dalam keadaan sekarang ini, anak-anak kita, jiran-jiran kita, masyarakat kita masing-masing sudah mula pandai untuk customize, mengeluarkan sendiri produk. Dalam masa yang sama mereka juga menggunakan produk orang lain. Jadi kita nampak sekarang ini berubah, ya. Kalau dulu jual ikan, tak ada orang jual ikan online. Sekarang ini orang jual ikan online, orang jual sayur online, macam-macam perkhidmatan online. Dan yang paling menarik, kerana sekatan PKP, mereka akan berada dalam sekitar 10 km daripada rumah masing-masing. Jadi ia sangat localized dan sangat memenuhi kehendak setempat. Jadi mereka akan menjadi producer-producer, pembekal sayur, pembekal ikan, pembekal makanan, pembekal perkhidmatan. Dalam masa yang sama mereka juga menjadi customer kepada orang yang mereka bekalkan. Jadi kita lihat seolah-olah kembali kepada zaman butter trade. Jadi kita tanam apa yang kita makan dan kita boleh jual serta share dengan jiran-jiran kita apa yang kita boleh buat dan kita boleh jual. Dan quality control dapat dijaga kerana skala pengeluaran mereka bukan skala besar. Jadi kita lihat ini akan menyebabkan timbul semangat baru di kalangan wanita dan juga kalangan lelaki untuk berniaga dalam apa jua keadaan, dengan keadaan bukan semata-mata untuk mencari untung, tetapi untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Dan kalau ini dibuat, kita lihat ia akan memberikan satu kualiti hidup yang sangat luar biasa. Jadi kita dapat berkhidmat, kita dapat berniaga, kita dapat memberikan kualiti yang terbaik kerana kita menggunakan sumber sekeliling kita. Jadi kalau ini dijadikan satu agenda yang panjang dalam sebuah kerajaan, kita boleh melihat satu budaya baru dalam masyarakat. Jadi ini agenda besar. Sebab sebelum ni kita lihat apa agenda untuk small office, home office, ataupun kalau di Kelantan kita panggil program jom buat duit pada rumah. Sebelum ni mereka belajar teori. Tapi pada kali ini mereka akan bukan sekat teori, tapi mereka akan boleh aplikasikan. Kita lihat alhamdulillah kita program itu bersama dengan Datuk MB Kelantan, Datuk Yang Abdul Rahmat, Datuk MB masak. Jadi kita lihat bagaimana seorang suami yang sangat sibuk, yang begitu tinggi pangkatnya, boleh bersama isteri memasak di dapur. Dan kalau masakan ini, kita kadang-kadang kita boleh tengok, kita boleh belajar, tapi kadang-kadang tak ada benda kat rumah. Jadi mungkin jiran kita ada dan kita boleh jual, dan kita bukan expect untuk jual sampai beratus ribu. Jadi alhamdulillah dalam keadaan ini, kita akan menggalakkan suri rumah ataupun keluarga berada di rumah, menjaga anak masing-masing, tapi dalam masa yang sama boleh menjadi sangat produktif. Jadi kalau agenda ini kita boleh buat, kita lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha, dia melalui Maisarah boleh memberikan arahan-arahan. Rasulullah boleh berniaga daripada Makkah ke Syam untuk berbuat kali ganda dengan arahan yang diberikan oleh seorang wanita daripada rumah. Jadi kalau dalam hal ini berlaku, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita hikmahnya seorang isteri Rasulullah SAW, seorang wanita yang berniaga. Tapi dalam masa yang sama menjadi ibu kepada 6 orang anaknya. Dalam masa yang sama boleh menjaga keluarga, dihormati dan dia sangat menghargai. Jadi dalam hal ini, inilah agenda semulia Khadijah yang kita nak buat di Kelantan. Jadi kalau selama ini makanan kita, pakaian kita, mungkin kita rasa macam kita nak fikir kalau nak buat besar, nak perlukan kedai. Sekarang ini tak payah fikir pasal kedai. Kalau ada smartphone, boleh ambil gambar baju, boleh maksudnya tidak ada alasan lah wanita lepas ni kata bosan PKP nak duduk rumah. Sebab sebelum ni kita mungkin kalau fikir kalau jadi tukang jahit, nak jahit baju kurung sahaja. Tapi hari ini bila berlaku PKP, guru kita boleh jahit baju PPE. Jadi saya kata kalau PPE you all boleh jahit,
vest dan juga t-shirt you boleh jahit. Tak mustahil. Jadi benda tu cuma cari kain saja sebab Ya. konsepnya sama juga. Jadi selepas ni kita akan tengok kreativiti di kalangan anak muda kita, di kalangan wanita dan lelaki kita. Mereka akan mula customize. Maknanya butik-butik baru akan muncul insya-Allah. Bakery-bakery baru akan muncul dan mereka ada confidence. Sekali mereka jual, mereka akan lihat juga sekarang ni yang bagus juga kerana COVID, mereka tak suka pegang duit. So mereka buat transaksi online. So ada documentation kerana buat online. Jadi bila walaupun COD itu sampai barang transfer online. Jadi saya lihat ini satu benda yang sangat bagus dan kita memanfaatkan kemudahan IT yang kita ada dan alhamdulillah macam tempat kita ni baik tempat lah yang ada line internet, tapi walaupun ada setengah tempat tu mungkin slow sikit. Sama juga dalam keadaan ini kita lihat kalau sebelum ni anak-anak kita belajar, kalau kat overseas duduk kat US, duduk kat UK, kita mungkin Skype. Tapi kalau kat KL tu jarang nak Skype. Tapi keadaan sekarang bila semua universiti dah membuat pembelajaran online. Anak-anak kita belajar kat rumah dalam bilik masing-masing, semua boleh study. Jadi macam wow, ini benda baru. Jadi sekarang macam tak rasanya macam alhamdulillah siapa nak sambung belajar pun mudah. Betul. Sebab dah mula terbuka lecturernya, kaki tangannya, pelajar sendiri pun dah macam Umi kena break sekarang. Kenapa? Nak break masak kan? Sambung ada kelas. Habis kelas masuk balik. So, saya kata macam maknanya sekarang ini benda-benda baru yang berada dalam masyarakat kita. Cuma lepas ini kita kena pastikanlah mungkin perubahan kepada capaian yang lebih luas supaya semua dapat, jangan ada yang upload dengan download tak tahu turun lagi. Jadi insya-Allah kalau ini berlaku, pembudayaan jahitan, makanan, kehidupan, ibadah. Kalau sebelum ini mungkin tak ramai ayah-ayah, bapa-bapa ataupun abang-abang ataupun adik-adik lelaki yang berani untuk menjadi imam tarawih. Tapi kerana COVID ini, maka keluarlah suara-suara emas daripada anak-anak lelaki kita menjadi imam di rumah masing-masing. Jadi ini juga merupakan antara hikmah COVID pada kali ini. Betul tu. Apa yang kita dapat lihat bahawa hikmah COVID ni menjadikan manusia lebih proaktif. Kalau ada bakat-bakat terpendam sebelum ni kita tak tahu, tiba-tiba bila banyak luangkan masa di rumah, timbulnya, tercetusnya idea yang kreatif yang berbagai-bagai dan boleh bertukar-tukar idea antara satu sama lain. Kalau kata sebelum ni tak pandai masak, PKP dah pandai masak. Kalau kata sebelum ni tak pandai nak kemas rumah, kali ni dah pandai dah kemas rumah. Tambah-tambah anak dan lelaki. Kalau tak jadi pun tak ada masalah sebab dia ada grup masak tak jadi. Masak apa hari tak jadi. Jadi kalau dulu belajar masak, kalau tak jadi tak nak buat. Tapi sekarang kalau tak jadi, I boleh share sebab I tak jadi masak. Salah satu page Facebook kan, page group yang sangat menghiburkan lah. Sedang penonton boleh untuk join group tu. Jadi apa Siam? Okey, baiklah. Memandangkan kita pun dah lihat situasi zaman kini. Pada awalnya mungkin masyarakat agak tertekan dengan tak boleh bergerak ke mana-mana. Tapi bila semakin lama masyarakat sudah mampu sesuaikan diri dengan keadaan di sini, dan begitu juga dengan pelajar, sebab Fazal pun masih lagi belajar, dapat merasai belajar dari rumah tu macam mana. Jika sebelum ni kalau pelajar berada di kolej hanya mampu menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar, tak hirau dah macam mana tanggungjawab sebagai seorang anak macam mana. Tapi disebabkan PKP ni lah hikmahnya kita dapat menjalankan dua tanggungjawab dalam satu masa. Cara untuk membahagikan kerja. Okey, kalau macam ni waktunya untuk dapur. Kalau sekarang ni skip kejap macam Datuk cakap tadi, skip sekejap masak, kita nak belajar. Merasai keseronokan tersebut. Jadi boleh Datuk beri nasihat kepada penonton-penonton di luar sana sepanjang PKP ni, apa lagi yang Datuk nak sarankan kepada anak muda di luar sana? Okey, alhamdulillah. Saya pertamanya nak minta kepada bukan sekadar anak muda lah, untuk diri saya sendiri dan keluarga semua yang ada dalam negara kita, nikmatilah masa kita menjalani PKP ini. Ini bukan perkara yang kita rancang. Ini adalah perkara yang Allah Subhanahu Taala takdirkan. Ini bukan berlaku di Kelantan, ini bukan berlaku di Malaysia sahaja, tapi ini berlaku seluruh dunia. Jadi yang penting kepada kita ialah kita redha, dan sebagai manusia yang bijak, adat kita kena tahu bagaimana cara untuk kita menyesuaikan diri. Jangan lari daripada masalah. Hadapi masalah, be kreatif. Jadi dalam keadaan ini, kalau kita sebagai anak muda mempunyai pemikiran-pemikiran yang kreatif dan bersemangat serta positif, kita boleh mengisi banyak perkara di rumah kita. Ya? Kalau tak pernah menanam sebelum ini, pada kali ini boleh mula menanam. Dan kita lihat juga kualiti sekarang ini, bila semua dekat rumah menjaga kesihatan, menjaga kebersihan, kita dimaklumkan kualiti udara dah okey, indeks udara dah okey, keadaan alam sekitar makin baik, sungai makin jernih. Jadi kita nampak sebenarnya kalau kita back to nature, boleh.
Jadi ini adalah masa depan untuk anak muda. Jadi anak muda kena memikirkan satu pendekatan baru, membangunkan dunia, hidup dalam masyarakat, tapi dalam masa yang sama bukan sekadar hidup tetapi kembali sebagai seorang manusia yang berkemanusiaan, yang menjaga kebersihan, yang menjaga hubungan, yang hanya keluar bila perlu. Tak perlu keluar rumah tanpa apa-apa tujuan. Tak perlu lagi nak window shopping. Kalau sebelum ni kita punya pasar raya penuh dengan orang yang window shopping. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang maju membangun, mereka tak pergi pun ke supermarket melainkan untuk membeli. Bukan untuk untuk piknik, bukan untuk habiskan masa. Mereka akan habiskan mereka kepada tempat-tempat yang nature. Mereka pergi ke air terjun, mereka pergi ke pantai, mereka jaga habitat-habitat yang mungkin terpinggir. Tapi tempat kita rasa macam tak payah jaga. Tapi sekarang ini kita lihat bagaimana sebenarnya kita sangat perlu kepada perkara seperti ini. Jadi kalau boleh anak muda sekarang ini memikirkan bagaimana kita melahirkan satu kalau makanan daripada benda-benda yang organik. Okey, kalau haiwan peliharaan, kalau sebelum ini mungkin kucing saja, sekarang boleh kembangkan kepada itik lah. Sekarang ni arnab. Arnab pun ramai juga orang muda boleh ceburi. Ayam, kambing, lembu. Sebab kita kena ingat yang antara perkara penting dalam COVID-19 ini, di samping kebersihan, ialah sektor pemakanan. Food safety. Jadi kalau sebelum ini mungkin bekalan padi kita rasa macam tak penting. Tapi sekarang ini bila antara perkara yang utama semua orang nak sure ada beras kat rumah. Jadi kalau sebelum ini isu beras tak jadi isu. Tapi sekarang ini isu beras dah jadi isu. Terutama di Kelantan. Kalau sebelum ini kita makan hanya beras daripada Thailand. Tapi sekarang ini dah kena makan beras Malaysia sebab tak cukup beras. Jadi sekarang ini maknanya masing-masing anak muda dah mula kena fikir. Kita mungkin kena balik kepada negara pertanian tapi pertanian yang moden. Kita akan balik kepada penternakan tapi penternakan yang efektif. Bagaimana penternakan ikan dan sebagainya. Jadi so anak muda kalau boleh kena jadi orang yang sangat kreatif, kembali kepada asal, kepada nature, bagaimana Allah SWT menghantar satu virus yang sangat kecil yang masuk dalam sistem pernafasan kita, tetapi alhamdulillah boleh menyebabkan kita kembali kepada tempat yang asal, iaitu back to home. Stay at home. Kalau sebelum ini bukan perkara stay at home ni tak pernah terfikir pun stay at home. Tapi sekarang ini back to basic, balik pada keluarga, balik pada mak ayah, balik pada anak-anak dan back to nature. Back to nature. Jadi kalau kita boleh back to nature, stay at home, kita dah akan kembali menikmati kualiti kehidupan, kesejahteraan, bukan hanya kebahagiaan material, mencari duit semata-mata, tetapi kita akan insya-Allah mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Terutama pula dalam PKP ini termasuk Ramadan yang barakah ini. Jadi sama-samalah kita dalam keluarga mencari peluang menggunakan masa ini untuk spiritual development yang tinggi, memastikan kita akan dapat merebut sale yang paling mahal, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi pastikanlah anak-anak kita tilawah, anak-anak kita solat, anak-anak kita bukan setakat sahur tapi juga mengerjakan solat tahajud. Jadi sebagai ibu, jangan hanya tanya pembelajaran, tanya juga solat anak kita, dan masa sama juga saling kita berinfak. Sebab kalau musim ini duit banyak macam mana pun tak ada benda yang kita boleh buat. Jadi gunakanlah duit minyak yang tak perlu kita gunakan untuk travelling itu untuk kita infak kepada waris-waris kita, jiran-jiran kita, saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi insya-Allah inilah perkara positif yang kita boleh isi. Dan kalau yang belum pandai memasak, yang belum pandai mengurus rumah, ambillah masa ini untuk sama-sama memasak dan mengurus rumah tangga yang nampak mudah tapi tak semudah yang disebut. Jadi Datuk mengambil kesempatan, alang-alang Datuk dah bersama dengan kami pada hari ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Kita tahu Datuk sentiasa dalam kesibukan selaku pemegang portfolio Esko Kebajikan, Pembangunan Keluarga dan Wanita. Bagaimana Datuk sendiri mengurus keluarga Datuk? Secara personalnya bagaimana? Mungkin apa yang Datuk buat kat rumah tu boleh menjadi inspirasi kepada para penonton kita di luar sana. Okey, saya alhamdulillah Allah Taala berikan satu inspirasi daripada awal lagi. Saya selalu membayangkan bahawa keluarga itu adalah kerajaan kecil. Jadi kalau suami saya itu adalah suami, dia adalah raja, saya adalah permaisuri. Dan saya ada menteri-menteri kabinet anak-anak saya. Dan daripada kecil lagi saya selalu didik anak-anak saya supaya menjadi pembantu yang baik, delegate. Contohnya lah ketika anak saya berumur setahun lebih, bila mereka dah mula pandai berjalan, saya akan pastikan mereka lah yang akan buang sendiri pampers
dalam tong sampah. Saya akan sediakan tong sampah kecil untuk anak-anak saya, pastikan dia akan letak sendiri pampers dia. Sama juga dengan baju-baju kotor. Ya, kalau mereka dah boleh jalan, baju kotor mereka setiap orang ada satu raga, ya, satu bakul. Sama juga dalam keadaan ini, bila mereka dah boleh pegang cawan yang kecil, saya akan minta mereka buat sendiri. Sebab saya teringat kepada Rasulullah SAW dan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha telah membentuk seorang wanita yang sangat mulia, iaitu Fatimah radhiyallahu anha, menjadi seorang kanak-kanak yang sangat luar biasa. Dia digelar Ummu Abiha, ibu kepada ayahnya setelah kematian Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah boleh membentuk seorang anak perempuan, boleh menggantikan fungsi Khadijah ketika seawal umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sangat muda. Jadi saya beritahu kepada anak-anak, Umi sekarang bekerja, Umi masih lagi hidup. Tapi kalau Umi meninggal dunia, Umi mahu anak-anak boleh menggantikan posisi sebagai Umi kalau yang anak perempuan. Anak lelaki boleh menggantikan posisi sebagai seorang abah, seorang ayah. Jadi alhamdulillah anak-anak saya sangat independen. Seawal umur 6 tahun, saya akan pastikan semua pandai masak nasi. Sebab saya kata masak lauk tak boleh lagi lah, masak nasi senang. Benda suka kan, senang. Jadi saya akan ajar mereka supaya mereka ada confidence diri. Jadi alhamdulillah daripada penggunaan seperti ini, pendedahan seperti ini dengan DIY yang diuruskan oleh suami saya, mengajar mereka menjadi independen, mereka mampu untuk menguruskan dan membantu saya di rumah. Jadi kalau sekarang ini, kalau kehidupan saya, kalau ketika COVID ataupun sebelum COVID pun lebih kurang sama. Sebab saya memang daripada dulu kerja daripada rumah. Sebab saya ketika saya menjadi seorang peguam, saya menguruskan 3 firma guaman. Saya mempunyai anak kecil, ya. Bukan ketika anak saya masih lagi menyusu. Keempat-empat saya semua susu badan, dan alhamdulillah saya boleh mengarahkan dan menguruskan ketiga pejabat ini daripada dalam rumah dengan memberikan arahan saya hanya ke pejabat bila perlu sahaja. Jadi kalau ke mahkamah saya pergi, tapi ke pejabat saya pergi bila perlu. Jadi pengurusan daripada jauh ini saya menggunakan masa ketika itu gunakan telefon dan gunakan fax. Sekarang ini gunakan email. Jadi sekarang ini untuk bermesyuarat bersama dengan staf menggunakan Skype dan sebagainya, bukan satu perkara yang akan memberikan tekanan kepada saya, kerana itu perkara yang biasa. Jadi sekarang sama juga hari ini kita terlibat. Kalau ketika saya di parlimen ketika itu, saya pergi umrah, tapi nak hantar soalan tetap kita boleh email, tak ada masalah apa. So dalam hal ini juga kehidupan kita di rumah, saya memang ajar anak-anak lelaki dan perempuan untuk turut sama membantu kerja-kerja rumah. Sebab saya akan gunakan Rasulullah SAW pandai masak, Rasulullah SAW boleh menjahit, Rasulullah SAW buat itu buat ini. So anak-anak lelaki akan ikut. Sebab saya bukan kata ini bukan Umi minta, ini Rasulullah SAW minta. Dan kalau Khadijah radhiyallahu anha boleh kontrol daripada rumah pada ketika itu, 1500 tahun yang lepas, kenapa kita yang ada internet, yang ada macam-macam kemudian tak boleh buat? Jadi cuba pelbagaikan. Jadi saya berikan kepercayaan kepada mereka. Dan cumalah sekarang ini banyak update benda-benda baru, ya. Sekarang ada Netflix. Kalau sebelum ini kita nak tunggu, kita kena tunggu cerita. Tapi kalau Netflix ni kita boleh pilih. Dan saya sangat sukalah kalau ketika PKP ini, saya pada masa-masa yang saya isikan untuk bersama rakyat, bersama dengan pejabat, menguruskan hal pejabat, saya sempat untuk melihat siaran rancangan ataupun filem Abdul Hamid. Abdul Hamid, saya dah boleh habiskan Abdul Hamid, saya boleh tengok Etugurul, saya boleh tengok cerita Osman. Jadi ini bagi saya satu momen yang sangat bagus, sebab sebagai seorang pejuang Islam, pejuang agama, kita mesti memahami sejarah. Jadi kalau dulu kita kena ikut siaran, sekarang siaran ikut kita. Time kita nak stop, kita stop, kita pergi dapur, lepas masuk dapur, buka balik. So ini perkara yang kita boleh manfaatkan sebaiknya. Maknanya gunakan semua kemudahan di rumah untuk kebajikan Islam, untuk pendidikan anak-anak, kerana satu masa anak-anak ini akan membentuk keluarga mereka masing-masing. Dan saya percaya ini juga boleh dibuat oleh seluruh rakyat Kelantan dan rakyat Malaysia dalam menghadapi COVID pada kali ini. Jadi kita dapat lihat Datuk sendiri mempunyai kekuatan anak-anak membantu. Ya, sangat jadi membantu. dalam masa yang sama mungkin rakyat di luar sana terinspirasi dengan kita maklum suami Datuk tidak sihat. Apa kekuatan Datuk untuk meneruskan perjuangan sebagai seorang esko, dan kita tahu masanya tidak banyak di rumah. Alhamdulillah, suami saya ni seorang yang sangat kuat. Dia adalah real leader yang membantu saya. Sebagai kalaulah Rasulullah SAW itu ada Khadijah radhiyallahu anha, saya ada suami saya. Dia sangat, kalau saya dalam TV, saya dalam apa perancangan, dia adalah pengkritik utama. Kalau orang lain kritik benda lain, dia akan kritik benda lain. Dan kritikannya sangat membina. Dari segi pendidikan anak-anak, bila saya keluar rumah, suami saya akan memerhatikan. Dan kita akan bincang
dia mungkin fizikal tak berapa kuat, tetapi pemikiran dia alhamdulillah masih lagi kuat, dan dia sangat memastikan bahawa anak-anak boleh menggantikan posisi dia. Jadi dalam kes contohnya macam untuk penanaman, suami saya akan pastikan anak saya menanam, anak saya akan siram pokok, suami saya akan pastikan bahawa keseluruhan rumah itu dibaiki oleh anak lelaki, anak perempuan kaya membantu. Contohnya macam kalau kat rumah tu saya suka makan yogurt, suami saya akan buat yogurt. Maknanya dia takkan beli. Dia akan usaha juga macam mana pun untuk belajar dan buat sendiri supaya kita boleh makan yang homemade punya. Jadi alhamdulillah, jadi ini merupakan kekuatan saya kerana suami saya memerhatikan. Jadi suami isteri macam ni. Kita kena terima satu masa kita akan sakit. Ada ketika kita sihat. Ada ketika kita senang, ada ketika kita susah. Sakit ke kita, susah ke kita, sihat ke kita, kita perlu adapt dengan keadaan semasa. Jadi kalau ayah yang sakit, bergerak mungkin bertongkat. Tapi ayah yang tak sakit mungkin berjalan biasa. Tetapi tidak menghentikan fungsi sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu. So jangan letakkan kesakitan mak kita, kesakitan ayah kita, masalah yang ada pada diri kita untuk kita tidak berkhidmat. Jadi adapt diri kita, itu yang penting. Jangan jadikan halangan. Jangan jadikan halangan. Jadi tengok bagaimana kita tengok dalam kes-kes yang stroke survivors. Banyak panduan-panduan. So ambillah panduan-panduan stroke survivors ini untuk kita tiru. Dan juga pesakit-pesakit yang lain. Kemungkinan kita ada ayah ataupun ibu yang mungkin koma, yang mungkin terlantar. Anak-anak kena ingat, bila ayah terlantar, ibu terlantar, itulah cara Allah SWT nak mengembalikan kita semula ke rumah. Kita akan lebih menjaga ibu ayah bila mereka terlantar berbanding kalau ketika mereka sihat. Jangan kita ingat orang-orang yang ada anak OKU itu mereka derita sahaja, tetapi Allah Ta'ala akan berikan di sebalik penderitaan itu inna ma'al usri yusra. Jadi kita nampak sebagai beban, tetapi orang yang ada anak OKU, anak itu bukan beban semata-mata, tapi juga kebahagiaan untuk mereka. Senyuman, keikhlasan yang ada pada anak-anak ini mungkin membahagiakan keluarga. So, angle itu kita kena baiki. Kita kena baiki bahawa kita apapun siapa pun kita akan berhadapan dengan masalah. Jadi selesaikan masalah dan hadapi dengan cara yang dikehendaki oleh Islam. InsyaAllah kita akan selamat. InsyaAllah. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Jangan jadikan halangan. Apapun masalah yang menimpa, yang perlu kita lalui, jangan jadikan halangan. Jadi Fasiha? Betul. Saya begitu kagum mendengar perkongsian daripada Datuk sebentar tadi. Alhamdulillah, bagaimanapun kita hendaklah sentiasa mengadaptasi diri kita dengan keadaan semasa. Begitu juga kita banyak boleh ambil iktibar daripada apa yang kita bincangkan sebentar tadi, iaitu mengenai COVID-19, adaptasi gaya hidup. Jadi sekian sahaja untuk hari ini. Okay, Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Sekian dulu untuk segmen Semulia Khadijah. Selepas ini kita akan ada berita semasa Kelantan bersama dengan hos kita Hashim Muhammad. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 4 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 27 April 2020. Kita telah memasuki hari keempat di bulan Ramadan Al-Karim, dan pastinya ini adalah kali pertama mungkin dalam hidup kita Ramadan bagi orang Kelantan tanpa colek, tanpa bazar Ramadan. Bazar Ramadan mungkin semua seluruh Malaysia tidak ada bazar Ramadan lagi, dan mungkin ini kali pertama juga Ramadan kali ini tidak ada jemaah di tarawih, dan secara automatiknya ramai terimeh bidah terjun, dan
muncullah Syekh Hashim, Syekh Hisham dan pelbagai syekh lagi. Okey, dunia hari ini telah melalui satu dimensi yang baru yang disebut oleh Perdana Menteri kita adalah norma baharu. Bagi saya, norma baharu pada hari ini adalah bojeng baru. Kalau anda tengok saya handsome, iaitu norma lama. Tapi norma baharu kita hari ini semuanya berubah. Daripada perniagaan offline, perniagaan online sudah menjadi kebiasaan. Daripada dahulunya kita bersesak-sesak di bazar Ramadan, tetapi hari ini kita bersesak-sesak di dapur masing-masing untuk menunjuk bakat masing-masing untuk memasak. Dan ini semua adalah oleh kerana unseen enemy, yang istilah yang digunakan oleh YB Rembau, yang menjadi polemik seluruh dunia, menyebabkan boleh dikatakan 360 darjah dunia kita berubah. Bukan hanya di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Okey, bersama saya di Semasa at Kelantan pada hari ini ingin berkongsikan berita-berita yang berlaku di negeri Kelantan dan juga di negara kita. Okey, kita boleh tengok, kita pergi yang pertama. Okey, setiap kali Ramadan tiba, pastinya ada sesuatu yang wajib. Selain daripada niat puasa, apa lagi yang wajib? Sembayang mesti dah wajib. Tetapi yang wajibnya adalah zakat fitrah. Okey, menurut Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, zakat fitrah Kelantan masih kekal dengan ringgit Malaysia RM7. Walau bagaimanapun, menurut Timbalan yang di-Pertua MAID, Zulkifli Abdul Rahman berkata, pembayar juga boleh membuat bayaran berdasarkan keselesaan masing-masing, mengikut beras yang dimakan, dan juga mengikut beras yang dimakan amat dialu-alukan. Begitu juga pihak MAID juga melantik sebanyak 16 ejen sebagai amil untuk mengutip zakat pada tahun ini. Antaranya ialah seperti CIMB, RHB dan Ambank. Pembayar zakat juga boleh membuat pembayaran seperti biasa dengan imam-imam di masjid-masjid di kampung, ataupun dan musim sekarang tak perlu risau, tak payah nak cari parking nak pergi pejabat pos, tak payah nak start motor pergi rumah Tok Email ataupun masjid. Kita boleh bayar secara online melalui website MAID, www.e.maid.my. Okey, berita kedua pula. Okey, berita ni adalah sekarang ni dah menjadi berita wajib lah. Kalau kita tengok dalam TV, menjadi wajib setiap pukul 4 ataupun 4.30, pengarah kesihatan akan membuat laporan mengenai perkembangan semasa kes COVID-19. Okey, kita tengok semalam buat dalam tempoh 10 hari berturut-turut, alhamdulillah negeri kita mencatat sifar kes positif COVID. Ini menjadikan seluruh kawasan di negeri Kelantan berada dalam kawasan hijau. Dan walau bagaimanapun, masih ada lagi 5 orang yang sedang dirawat di hospital. Okey, kita tengok pula di seluruh Malaysia. Dan semalam juga boleh dikatakan hari ketiga, kalau tak silap saya, tidak ada kes kematian yang direkodkan. Dan kes baharu lebih rendah daripada kes yang sembuh, iaitu hanya 38 orang. Dan menjadikan kes keseluruhan adalah 5,780 dan kes sembuh adalah 3,862. Okey, ini menunjukkan bahawasanya kita mesti terus kekal berada di rumah, stay at home, dan kerana kita boleh tengok secara jelasnya walaupun kes yang sembuh lebih tinggi daripada kes yang positif, tetapi jumlah keseluruhannya masih lagi tinggi daripada jumlah keseluruhan kes sembuh di seluruh negara. Dan jika kita boleh tengok, mungkin tak ada kat sini, dan untuk perkembangannya di seluruh dunia pula, kes COVID ini sebenarnya telah mencecah 2 juta kes. Yang kes paling tertinggi yang carta pertama didominasi oleh Amerika Syarikat, walaupun kes ini sebenarnya berasal pada negara China. Okey, inilah yang dinamakan unseen enemy. Sesiapa saja boleh dijangkiti tanpa kita sedar, sekiranya kita tidak jaga jarak. Okey, berita yang ketiga pula ialah
seperti tahun sebelum ini, sebenarnya Menteri Besar kita Datuk Bentara Kanan Datuk Ahmad Yaakob, setiap tibanya bulan Ramadan, Datuk Menteri Besar sentiasa membuat update pada setiap hari di laman Facebooknya mengenai ibrah ayat Quran. Dia mengikut setiap juzuk lah. Kalau puasanya 30 hari, maksudnya satu juzuk satu hari. Dan daripada kita tengok gosip-gosip di berita-berita yang tak apa-apa, daripada kita tengok Netflix, baiklah kita tengok Facebook Menteri Besar kita untuk membaca ibrah. Seperti semalam beliau ada meng-share ibrah daripada juzuk yang ketiga melalui hikmah ibtila. Dia ada men-sharekan sejarah Nabi Ibrahim dan bagaimana kesimpulannya setiap kesusahan, setiap kecelakaan pastinya akan ada kesenangan selepas itu. Cuma yang membezakan mungkin masa dan ketika. Okey, berita yang keempat pula. Okey, kita tengok berita keempat. Okey. Hampir semua fakir miskin di Kelantan terima bantuan. Okey, berita ini daripada Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Niamah berkata hampir 90% rakyat miskin di seluruh DUN di Kelantan telah menerima bantuan. Mungkin ada yang lebih daripada sekali telah menerima bantuan, dan sekiranya di DUN ataupun mana-mana kawasan yang ada tercicir ataupun yang tidak dapat menerima bantuan, anda boleh tag mana-mana YB anda di kawasan tersebut. Tetapi ingat, jangan tersilap kawasan. Sekiranya tersilap kawasan, itu kesilapan besar. Tetapi yang paling senang adalah anda mesti pergi ke jabatan pejabat khidmat DUN di kawasan masing-masing dan bagi tahu kepada petugas di sana. Dan insya-Allah pihak kerajaan negeri tidak meminggirkan mana-mana pihak yang dalam kesusahan, dan kerajaan negeri memang berhasrat untuk membantu semua fakir miskin dan sesiapa saja yang berada di dalam kesusahan. Okey, dan berita yang kelima adalah jika kita tengok pada mula-mula tempoh Perintah Kawalan Perkhidmatan pada 18 hari bulan hari itu, berlaku kesesakan di Bala Polis apabila polis pihak PDRM mengeluarkan sesiapa yang ingin keluar daripada daerah perlu mendapat kelulusan daripada PDRM. Namun pada hari ini pihak PDRM telah menyediakan satu aplikasi yang amat mudah, simple dan senang, iaitu Gerak Malaysia. Aplikasi ini boleh dimuat turun di mana-mana App Store, yang mana pengguna iPhone di App Store dan yang mana pengguna Android di Google Play. Anda hanya perlu menggunakan nama, IC dan alamat, dan seterusnya membuat permohonan untuk keluar daripada daerah. Dan mungkin kita boleh ke bawah lagi. Pihak PDRM juga ada mencadangkan hari-hari dan tarikh-tarikh tertentu kepada yang ingin keluar. Okay, boleh bawah lagi. Supaya tidak berlaku pertembungan pada hari itu. Iaitu pada 1 Mei daripada Perak, Johor dan Kelantan. 2 Mei Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang. 3 Mei Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu. Okey, itu saja berita Semasa Kelantan daripada saya pada hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri berita Semasa Kelantan pada hari ini, marilah sama-sama kita renungkan daripada kata-kata puasa itu sebenarnya hanyalah 1% untuk menahan lapar, iaitu makan dan minum. 99% lagi sebenarnya bagaimana pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Dia adalah Maha Pencipta kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan dengan slot apa ni? Slot Kelantan Kini. Yes, Kelantan Kini terus daripada Kelantan TV. Bersiaran daripada Kelantan TV. Betul Aiman? Betul, Kelantan TV. Ya. Bertempat di Dan Aiman. Ya. Betul Aiman Betul, Aiman. Betul Aiman dan saya adalah Faris Fitri. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih sebab terus bersama dengan Kelantan TV dan alhamdulillah hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian terus live di Kelantan TV untuk kita tonton galeri Ramadan, Aiman. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada slot galeri Ramadan ni yang mana bersiaran daripada Kelantan TV yang mana setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu daripada pukul 11 hingga pukul 12 bagi slot Kelantan Kini. Betul. Dan juga kita sebelum tadi kita dah start dengan Semulia Khadijah. Semulia Khadijah. Lepas tu juga pada tengah hari pukul 2 petang kita ada slot Riyad Al-Soimin. Dan juga sebelah petangnya kita ada slot Al-Bayan jam 5 petang yang mana kita akan terus bersama dengan Tadarus bersama dengan pemimpin Aiman. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada waktu sekarang kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu kita hold kejap. Kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sapaan FB, kita ada slot khusus sapaan FB yang mana komen-komen dan Facebook daripada Facebook Kelantan TV yang terpilih sebanyak 2 orang daripada penerbit akan menerima sebanyak RM50. Jadi mana-mana yang penanya soalan yang bertuah tu, jadi buat penonton-penonton semua cepat-cepat standby di ruangan komen untuk bertanyakan soalan. Ya, betul. Soalan kita akan pilih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh komen ataupun soal ataupun tanya kita punya tetamu kita pada pagi ni, insya-Allah. Betul. Okey Aiman. Ya. Siapa sebenarnya hari ni? Tetamu kita ni tak lain tak bukan, kalau nama dia memang betul-betul terkenal dalam Dewan Rakyat. Okey. Orang Dewan panggil Rakyat. dia Ubi Muda. Ubi Muda. Saya rasa saya kenal tu. Siapa ni? Okey. Sedikit perkongsian tentang diri tetamu kita. Okey, tapi saya tak nak sebut nama dulu Faris. Okey. Saya akan bagi clue. Beliau merupakan bekas pensyarah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra. Okey, kias. Dan beliau juga bekas pengarah urus dia belia dan sukan Kerajaan Negeri Kelantan dan juga beliau juga merupakan bekas setiausaha akhbar Menteri Besar Kelantan. Okey, saya dah tahu dah siapa tu. Siapa dah tahu? Orang hebat. Orang hebat Kelantan dan orang Soho di Facebook Kelantan. Betul. Tidak lain dan tidak bukan yang berhormat Ustaz Fadli Sya'ari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Macam mana hari ni nak datang di studio Kelantan TV ni, ada roadblock dah Ustaz? Berapa roadblock Ustaz kena lepas Ustaz? Ada 2 roadblock tapi tak ada masalah sebab saya dah biasa lalu. Biasa bagi bantuan ke macam mana? Dia dah kenal kita Okey. Ustaz, kita punya tajuk hari ini adalah berkenaan dengan Ramadan kembali yang mana tahun 1441 Hijrah. Betul. Kita pada tahun ni kita menyambut Ramadan dalam keadaan PKP Ustaz. Sedikit perkongsian daripada Ustaz tentang Ramadan zaman-zaman kecil dulu Ustaz. Okey, terima kasih. Boleh kongsikan kepada kita Ustaz zaman-zaman kecil dulu. Cukup ke tak puasa Ustaz? Cukup. Okey Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Fitri dan terima kasih Kelantan TV. Bila ditanya tentang Ramadan ketika kecil, menggamit semula memori ketika zaman kanak-kanak. Dan saya kira semua orang punya zaman kanak-kanaknya yang tersendiri. Zaman ketika kanak-kanak kita mula kenal bagaimana nak berpuasa, bangun sahur, dalam keadaan kita berpuasa dan dalam keadaan berkali-kali pergi ke tandas untuk mengambil wuduk dan berkomor tanpa mengeluarkan air. Ini ialah merupakan perjalanan biasa yang dilalui oleh seorang kanak-kanak lah. Jadi saya juga begitu dan saya mula belajar untuk berpuasa ketika ketika usia 7 tahun. Dan macam biasalah sebagaimana kanak-kanak sekarang yang perlu dididik, perlu diasuh dan perlu diajar
bagaimana untuk berpuasa sejak dari kecil. Cuma saya kira Ramadan yang agak yang membentuk diri saya ialah ketika saya mula berada di sekolah menengah di Mak Tahfiz Al-Quran Pulau Condong. Bermula pada usia 13 tahun, 14 tahun, 16 tahun. Ketika itu kita mula untuk keluar ke masjid-masjid, ke madrasah-madrasah, orang datang ambil dan sebagainya untuk kita mengimami solat tarawih. Dan disitulah bermulanya saya belajar untuk menyampaikan tazkirah di khalayak ramai. Selepas 4 rakaat kita sampaikan tazkirah dan disitulah bermulanya latihan untuk berdepan dengan khalayak ramai. Dan sebab itulah sekarang anak saya umur 13 tahun belajar di Mak Tahfiz Pulau Condong. Tahun ini tak dapat nak bergerak mengimami salat tarawih sebagaimana saya dulu. Saya minta dia jadi imam dalam rumah. Jadi imam tetap saya untuk salat tarawih ialah anak anda saya beralih sendiri. Kuasa dah lah ni. Ya, saya sudah menyerahkan kuasa. Okey Ustaz, dalam isu sekarang ni Ustaz, seperti mana telah dibincangkan oleh Datuk Mumtaz tadi sebenarnya berkenaan dengan puasa ni ketua keluarga dah berubah. Kalau ikutkan dulu ketua keluarga dan ahli-ahli keluarganya pergi ke masjid. Ya. Okey, dan sekarang dah berubah. Mungkin Ustaz boleh share sikit pasal pengalaman pertama kali Ustaz jadi tok imam. Saya ingat Ustaz zaman kecil ke ataupun zaman dalam Quran tu ke? Pengalaman pertama menjadi imam ialah ketika pulang bercuti daripada kita berada di Mak Tahfiz, balik cuti dan ayah saya minta saya jadi imam. Terus jadi imam. Terus jadi imam. Saya ingat saya baca dengan bacaan yang sangat panjang. Okey. Kau orang baru start hafal Quran. Okey. Sama macam anak saya sekarang. Saya pesan dia baca 1 rakaat setengah muka surat. Dia faham 1 muka surat tu. Jadi dia biasalah orang baru dapat lesen. Jadi itulah pengalaman pertama menjadi imam dan alhamdulillah ia mula di develop day by day dan setiap tahun masa berlalu dan alhamdulillah sekarang saya kira bahawa latihan-latihan itu banyak membentuk diri saya untuk berdepan dengan khalayak ramai. Okey Ustaz, bila Ustaz sebut mengenai dengan tahfiz yang mana Ustaz pun berlatar belakangkan pelajar tahfiz masa dulu. Baru-baru ni Kerajaan Negeri Kelantan mengumumkan pengajian tahfiz secara atas talian. Jadinya atas pandangan Ustaz sendiri, bagaimanakah keberkesanan dengan pengajian tahfiz secara atas talian ni Ustaz? Ya. Tahfiz atas talian ini boleh berjaya tapi dengan syarat kerjasama daripada ibu bapa dan semangat daripada pelajar itu sendiri. Macam sekarang ini bila pelajar tahfiz diminta untuk balik bercuti dalam masa 2 bulan. 2 bulan ini masa sangat kritikal. Kalau hafalan ditinggalkan, ia boleh menyebabkan hafalan itu akan terus hilang. Jadi macam mana saya buat? Saya minta anak saya supaya mengulang semua yang dihafal setiap hari. Di rumah lah tu? Ya, di rumah. Saya minta dan hafalan-hafalan baru saya gunakan sistem 7 muka surat terakhir, dia kena ulang berkali-kali. Maksudnya 7 muka surat terakhir, muka surat yang terakhir 7 kali, kedua terakhir 6 kali, ketiga terakhir 5 kali sehingga kepada 7 muka surat terakhir. Dan ini mesti menjadi rutin harian. Ya, rutin harian. Dan saya buat pemeriksaan setiap hari. 7 muka surat dah ulang ke? Dah. Okey, juzuk 30 dah ulang ke? 4 surah dah ulang ke? Setiap hari saya cek. Dan kalau belum lagi, maka dia akan bermasalah untuk menggunakan telefon dan sebagainya. Jadi stop telefon dulu. Yes, jadi itu caranya dan ibu bapa itu perlu. Ibu sendiri bagaimana peranan seorang isteri, seorang ibu untuk nak memeriksa sehari demi sehari bagaimana untuk memeriksa satu persatu keperluan kewajipan ini. Kalau tidak, tahfiz atas talian ini dia tidak akan berjaya. Sebab saya pengalaman bila saya keluar daripada Mak Tahfiz, saya berada di KIAS sebagai seorang pelajar. Saya mengasaskan kelas tahfiz setiap malam di Ma'had Muhammadi Perempuan. Iaitu mereka yang bukan beraliran tahfiz tetapi mereka datang ke kelas 8 malam hingga 10 malam untuk belajar tahfiz 3 malam seminggu. Dia tidak akan berjaya kecuali bila pelajar itu menunjukkan kesungguhannya. Komitmen dia. Okey Ustaz. Seperti mana kita tahu, kita sekarang ni semua rakyat Malaysia, seluruh negara Malaysia sekarang ni berada dalam PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, dan kita sekarang ni berada dalam fasa yang 3 dan fasa yang keempat pun akan datang sehingga 12 Mei. Jadi Ustaz, sini apa perkembangan terbaru YB Ustaz sebagai ahli parlimen, lagi-lagi rutin harian Ustaz sebagai ahli parlimen semasa COVID-19 ini? Ya.
Terima kasih. Sebenarnya sebagai seorang ahli parlimen di Kelantan khususnya, rakyat nak tengok muka wakil rakyat ni. Rakyat nak tengok muka wakil rakyat, dan kadang-kadang bila hari kedua, ketiga PKP pun dah mula telefon. Mana wakil rakyat lama tak tengok muka. Dah tanya beras ke bagi? Ya, itu macam-macam. Jadi macam mana nak nampak muka, kita pakai mask kan. Jadi tetapi sekarang alhamdulillah rakyat sudah mula boleh menerima bahawa ini merupakan the new normal. That must be applied for the all of MPs di Malaysia. Jadi ini merupakan yang disebut oleh Perdana Menteri sebagai new normal, iaitu kebiasaan yang baru yang terpaksa diaplikasikan pada setiap ahli parlimen. Jadi sebenarnya rakan-rakan kita di luar, di lembah di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang dah biasa macam ni. Ahli parlimen bukan kerjanya untuk pergi ke setiap rumah rakyat, tapi kita di Kelantan khususnya ini, ahli parlimen dia jadi macam wakil rakyat. Dia diterjemahkan sebagai wakil rakyat. Sebab itu dalam bahasa Inggeris ahli parlimen diterjemahkan sebagai lawmaker, iaitu pembuat undang-undang. Kalau kita baca dalam berita, dalam artikel bahasa Inggeris, bila disebut lawmaker, ia merujuk kepada members of parliament. Tapi kita di Malaysia, members of parliament dirujuk sebagai wakil rakyat. Bila jadi wakil rakyat, maka rakyat melihat bahawa ini wakil dia kena sentiasa bersama dengan rakyat. Tapi so far tidak ada sebarang masalah. Kita boleh untuk jumpa dengan rakyat, dan saya di Pasir Mas pun alhamdulillah kita cuba untuk nak mengaplikasikan pengurusan gaya piramid, iaitu bottom up, dengan cara kita mengoptimumkan peranan penghulu-penghulu yang ada. Macam saya di Parlimen Pasir Mas, kita ada 52 orang untuk penghulu. 52 orang penghulu. Masa inilah mereka akan berperanan untuk nak delegate, untuk nak membahagikan bantuan-bantuan yang diterima kepada rakyat. Jadi inilah masanya penghulu perlu peranan untuk menjadi pemimpin kecil dalam komuniti mereka masing-masing. Saya melihat bahawa PKP ini benar-benar menguji bagaimanakah sistem pentadbiran yang kita aplikasikan selama ini. Kalau sebelum daripada ini kita banyak bergantung kepada wakil rakyat semata-mata. Tapi sekarang penghulu perlu mainkan peranan. Mereka perlu mainkan peranan. Sebab itu ramai yang menyumpah kepada Tok Ngulu ni. Jadi mangsa. Jadi mangsa. Sedangkan bantuan datang ni bukan datang secara sekaligus. Kadang-kadang dia datang secara berperingkat. Jadi penghulu dia perlu untuk nak melihat keperluan anak mukimnya. Ada anak mukim yang masih boleh lagi bertahan. Anaknya berada di KL, boleh hantar duit dan sebagainya. So dia skip rumah ni, dia pergi ke rumah yang kedua. Pergi rumah kedua, dan rumah kedua tu dia nampak bahawa sudah ada bantuan NGO dah bagi. Dia pergi pada rumah yang ketiga. Dia ada prioriti yang perlu diutamakan. Dan bila dah datang pula bantuan lain, bantuan mereka yang dah mula terima bantuan tidak mendapat bantuan yang kedua, orang lain pula terima bantuan, itu biasa. Tetapi rakyat kita kadang-kadang ada yang tidak matang. Menyumpah Facebook dan sebagainya. Ruang Facebook dah jadi macam satu ledakan perang yang begitu masyhur dalam masa PKP ini. Kebanyakannya berbunyi di media sosial lah, lebih-lebihnya. Okey, seterusnya Ustaz, sebelum kita nak terus kepada soalan seterusnya, kepada penonton-penonton di rumah, jangan lupa like dan share Facebook Kelantan TV, yang mana kita bersiaran terus daripada studio Kelantan TV di Kota Baru ni. Ingatkan sekali lagi pasal habuan kita RM50. RM50. Betul. Tak ada orang nak bagi free ni pada penonton-penonton RM50 ni. Ya. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh komen, penonton boleh komen di FB Kelantan TV, dan kita akan pilih 2 soalan yang mana layak untuk terima RM50. Yang mana yang bertuah? InsyaAllah kita akan pilih. Okey, seterusnya nak tanya Ustaz, melihat kepada situasi perubahan kerajaan, yang mana kerajaan Pakatan Nasional yang mana diterajui oleh PM yang baru, Tan Sri Muhyiddin Yassin. So bagaimana Ustaz melihat benda ni, perubahan ini, terutamanya dalam menangani COVID-19 Ustaz? Terima kasih. Satu soalan yang cukup baik. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan bahawa kerajaan kita berubah pada 1 Mac. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri setelah diumumkan sebagai Perdana Menteri pada 29 Februari 2020 yang lepas. Dan ketika itu kita sedang berada pada fasa gelombang yang kedua COVID-19. Sebelum itu
sudah berlaku fasa yang pertama, masih belum lagi mencatatkan angka positif yang meningkat, tetapi selepas berlakunya apa yang disebut sebagai gelombang perhimpunan tabligh di Selayang, di Masjid Petaling dan sebagainya, akhirnya dan dalam masa yang sama berubah kerajaan. Saya melihat bahawa perubahan kerajaan ini membawa suatu feel good factor kepada rakyat. Rakyat merasa suatu harapan baru. Dalam keadaan kerajaan sebelum ini nampak macam kehilangan arah tuju untuk nak mendapat keyakinan rakyat. Sebagai contohlah, saya ambil satu contoh yang mudah. Bagaimana dalam isu perkembangan COVID-19 setiap hari, kerajaan Perikatan Nasional atau whatever yang kita namakan, walaupun Perikatan Nasional masih belum namanya rasmi, tetapi kerajaan yang baru ini menyerahkan mandat sepenuhnya kepada ketua pengarah kesihatan, Datuk Nur Hisham. Berbanding dengan sebelum daripada ini, kenyataan biasanya dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan yang merupakan orang politik. Jadi bukan kita nak kata orang politik tidak layak, tetapi dalam hal ini rakyat lebih yakin kepada mereka yang tidak mempunyai agenda politik. Jadi sebab itulah hari ini kita melihat nama yang sangat sangat naik, masyhur ialah Datuk Nur Hisham, sebab melambangkan keyakinan rakyat, melambangkan bagaimana rakyat yakin kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Dan hari ini rata-rata orang kita boleh melihat rakyat menerima baik apa jua pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri. Tambahan pula dengan Perdana Menteri yang ada pada hari ini, kita melihat bijak untuk membaca reaksi rakyat. Apa jua kenyataan media yang keluar ataupun sidang media yang dibuat, nampak macam Perdana Menteri ini menyelami denyut nadi rakyat dengan contoh. Sampai kan ada yang panggil Abah dalam Facebook ni. Abah sebagai je. Dia panggil Abah sebab dah nampak gambar family dia ke macam mana? Tak tahu lah. Sebab mungkin mesra menjiwai rakyat dah sebenarnya, Ustaz. Jadi kita tahu bahawa nobody is perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kerajaan yang ada pada hari ini paling tidak telah mendapat harapan daripada rakyat, dan rakyat memberikan keyakinan. Dan alhamdulillah hari ini kita melihat rata-rata orang yang biasa dengan netizen dan sebagainya, orang menerima baik pendekatan daripada kerajaan, dan itu memberikan natijah dan memunculkan natijah kita lebih baik daripada negara-negara sekitar kita dalam isu pengurusan COVID-19. Khususnya Singapura sebagai contoh. Dulu ketika gelombang pertama, Singapura lebih baik daripada kita. Kita agak ketinggalan berbanding Singapura. Tapi hari ini sehingga ada ahli politik yang mencadangkan supaya Malaysia kena tiru Singapura dalam isu pengurusan COVID. Yang asal dulu. Ya. Malaysia perlu tiru Singapura. Hari ini barangkali ahli politik itu sudah bersembunyi di gua mana, wallah. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana dengan perintah kawalan pergerakan ini betul-betul mendatangkan hasil, alhamdulillah. Singapura dengan kes barunya 1,000 lebih setiap hari, hampir 1,000 setiap hari, tapi kita alhamdulillah dengan kemarin 30, sebelum itu 50 dan sebagainya, angka positif telah pun lebih rendah daripada angka yang sembuh setiap hari. Tapi sebelum tu Ustaz, sebelum kita teruskan lagi, kita berehat dulu dengan video montaj. Kembali lagi dalam slot Kelantan Kini, mana bersiaran terus dari Facebook Kelantan TV dan beberapa page lain juga. Betul. Okey, kita nak teruskan dengan tetamu kita hari ini. Cuma diingatkan kepada penonton-penonton di luar sana,
di rumah ataupun di rumah lah sekarang. Di rumah lah. Stay at Betul home. lah. Okey, kepada penonton-penonton jangan lupa like dan share Facebook dan YouTube Kelantan TV dan juga komen kepada yang bertuah kita akan pilih hari ini. Betul. Faris. Ya. Okey, seterusnya bersama dengan kita Ustaz Yang Berhormat Ustaz Fadli Syahari. Mungkin Ustaz sebut tadi berkenaan dengan Kerajaan Perikatan Nasional ataupun yang tak diberi nama lagi sebenarnya. Dan suka saya kongsikan semalam berkenaan dengan Perdana Menteri, Yang Berhormat Perdana Menteri ada sebut tentang rakyat sudah muak dengan politik. Dalam salah satu rancangan di TV, wawancara bersama dengan Perdana Menteri, Perdana Menteri menyebut tentang rakyat sudah muak dengan politik. Mungkin YB sebagai orang yang turun di padang menjiwai rakyat, mungkin boleh komen berkenaan dengan muak politik ni sebenarnya, YB. Saya nampak bahawa kenyataan Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri lebih merujuk kepada situasi pada hari ini. Iaitu kalau hari ini kita masih lagi bercakap tentang soal nak buat undi tak percaya, nak tukar orang tu kena jadi Perdana Menteri, orang ni jadi Perdana Menteri, itu bukan cerita yang boleh memuaskan hati rakyat. Hari ini rakyat bercakap tentang survival mereka. Macam mana mereka nak hidup, macam mana mereka nak mengisi perut mereka setiap hari. Bayangkan bagaimana dalam keadaan ekonomi betul-betul merudum pada hari ini, dalam keadaan orang tak dapat nak bekerja, dalam keadaan mereka yang bekerja yang makan gaji setiap hari, yang pendapatannya setiap hari hanya daripada aktiviti kerja setiap hari, tak dapat nak bekerja. Itu menyebabkan rakyat betul-betul hilang semangat mereka. Apatah lagi kalau ditambah pula dengan kekangan kena berada di rumah. Kita yang berada di Kelantan mungkin kita tak terasa sangat. Rumah-rumah biasa berada di atas tanah. Kita rasa boring atas rumah, kita boleh keluar. Kita boleh kurang-kurang kita boleh ambil parang, ambil cangkul, kita tanam-tanam. Tapi mereka yang berada di flat macam mana? Sebab itulah jangan terkejut. Selepas daripada PKP ini berlakunya isu-isu perceraian dan keruntuhan rumah tangga yang berlipat kali ganda, dan sumber-sumber kami di Jabatan Agama telah mengesahkan bagaimana permohonan-permohonan ini semakin meningkat. Dikongkong dalam kehidupan yang, bayangkan kalau rumah flat ini ada 3 bilik yang anak-anak sudah pun membesar, macam mana mereka nak duduk berbelas-belas orang dalam satu dengan baby yang kecil pun ada, dengan itu satu benda cabaran yang cukup besar, tetapi terpaksa dilakukan untuk memutuskan rantaian virus COVID ini. Tapi saya bercakap dalam isu ekonomi rakyat, dalam isu rakyat perlu untuk nak survival hidup mereka. Sebab itu saya baca satu artikel, 22 juta kalau di Amerika Syarikat, 22 juta rakyat hilang langsung pendapatan. 22 juta ini ialah 2/3 daripada rakyat Malaysia yang ada pada hari ini. Mereka turun ke jalan raya menuntut supaya lockdown dihapuskan. Mereka menuntut supaya dihapuskan segala kesekatan yang ada. Itu negara yang lebih teruk daripada kita. Alhamdulillah, kita walaupun sedikit bermasalah, tetapi dibandingkan negara-negara lain kita jauh lebih untung dan kita jauh lebih baik. Tetapi yang saya nak balik kepada soalan tadi, yang dimaksudkan dengan Perdana Menteri itu ialah pada masa sekarang, iaitu rakyat tidak mahu dengar tentang parlimen nak kena bersidang banyak dan sebagainya. Dia duduk cerita tentang parlimen kena bersidang dan sebagainya. Saya kalau parlimen bersidang, saya tak ada masalah, saya okey je, tak ada masalah, boleh pergi. Tetapi apakah impak daripada sidang parlimen itu kepada rakyat pada hari ini? Dalam keadaan sekarang ini yang rakyat rakyat fikir pada hari ini, apa yang dia nak makan pada besok hari? Sebagaimana kata Perdana Menteri, yang paling penting ada makanan di atas meja untuk dimakan. YB, kena dengan rancangan kita iaitu Galeri Ramadan, maka eloklah kita masukkan sikit dengan berkenaan dengan tajuk Ramadan ni, YB. Jadi bolehkah YB ceritakan tentang bagaimana pensyariatan Ramadan ni dan bagaimana Ramadan di zaman Rasulullah, YB? Ramadan ini ialah nama kepada bulan, dan bulan Ramadan ini telah pun ada sejak zaman jahiliah lagi. Sudah ada Ramadan. Cuma Ramadan disyariatkan padanya supaya berpuasa ialah pada tahun yang kedua hijrah. Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kemudian tahun yang kedua disyariatkan untuk berpuasa. Adakah puasa itu kali pertama? Tidak. Puasa sebelum itu sudah pun ada.
pada zaman Nabi Daud. Nabi Daud berpuasa sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, sehari tak puasa. Puasa telah ada sebelum daripada puasa Ramadan lagi. Sebagai contoh, bila Nabi SAW masuk ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Nabi tanya, ma hazal yaumul lazi tasumun, apakah hari ini kamu berpuasa ni, kenapa? Kata Yahudi, haza yaumun salih, yaumun najjallahu fihi Musa min fir'auna wa junudih. Ini merupakan hari yang baik kerana hari 10 Muharram ini hari Nabi Musa diselamatkan daripada Firaun dan tentera-tenteranya. Maka Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih layak daripada kamu untuk meraihkan kemenangan Musa. Lalu diwajibkan puasa 10 Muharram. Artinya apa dia? Artinya puasa Ramadan ini bukanlah puasa yang pertama, tetapi bila datangnya syariat puasa bulan Ramadan, puasa-puasa yang lain menjadi sunat dan puasa Ramadan menjadi wajib, iaitu pada tahun yang kedua Hijrah disyariatkan supaya berpuasa sebulan setiap Ramadan. Dan pada tahun itu juga kebetulan berlakunya Perang Badar Al-Kubra. Jadi Perang Badar ini berlaku pada tahun yang pertama umat Islam disyariatkan untuk berpuasa. Okey, YB sebut tentang ayat Quran tadi berkenaan dengan puasa, dan kalau kita tengok agama lain, Hindu, Kristian dan juga beberapa agama lain, dia ada juga puasa dia, Ustaz. Yang mana berbeza kaedah dia. Mungkin kita puasa sebulan, mereka ada kaedah mereka masing-masing. Cumanya mungkin boleh kongsikan kepada penonton ni natijah ataupun kelebihan puasa kita berbanding dengan puasa-puasa agama lain. Sedikit kongsian. Saya bukan pakar dalam bidang muqaran peralihan atau perbandingan agama. Tetapi Nabi SAW menyebut bahawa apa yang membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab sebelum daripada kita ialah antaranya ialah sahur. Iaitu kita disunatkan untuk bersahur dan kita juga disunatkan untuk menyegerakan berbuka. Iaitu kita hanya diminta untuk berpuasa daripada waktu terbitnya fajar sehingga tenggelamnya matahari. Itu sahaja. Tetapi puasa-puasa mereka yang lain, mungkin di sana tidak adanya sahur yang dituntut sebagaimana puasa kita di bulan Ramadan. Dan puasa kita juga bukan setakat menahan lapar dan dahaga. Di sana ada perkara-perkara dituntut bersama dengan puasa. Antaranya menjaga lidah, antaranya mengeluarkan zakat sebagai contoh. Antaranya kita diminta untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperbanyakkan perkara-perkara yang baik. Jadi dalam ajaran-ajaran lain, puasa hanya sekadar untuk nak menahan lapar dan dahaga semata-mata, tetapi tidak dicampur dengan elemen-elemen yang lain. Dan alhamdulillah, bila kita melihat bagaimana puasa yang diajar di dalam Islam ini, sekiranya kita betul-betul aplikasikan apa yang diajar oleh Islam ini, akan memberikan natijah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Okey, Ustaz, jelas sebenarnya berkenaan dengan tentang beza ataupun pensyariat, sejarah pensyariat puasa Ramadan. Okey, sebentar lagi kita akan terus bersama dengan Yang Berhormat Ustaz. Kita berehat sebentar. Ya, berehat sebentar dengan sapaan FB. Okey, terima kasih kepada rakan perantara Aiman dan Faris. Jadi sekarang kita berada di dalam segmen Sapaan FB, yang mana kami amat menggalakkan respon-respon dan soalan-soalan daripada para netizen. Jadi dua soalan yang terpilih oleh para
oleh penerbit kita akan menerima wang tunai sebanyak RM50. Jadi soalan yang pertama daripada saudara Muhammad Baihaqi. Soalannya berbunyi, soalan saya kepada YB Ustaz, apa makna takwa? Kenapa Allah mengaitkan ibadah puasa secara langsung dengan takwa dan tidak dengan ibadah-ibadah lain? Dan bagaimanakah puasa boleh menatijahkan takwa? Dan soalan kedua daripada saudara Azwadi Kamarudin yang mana berbunyi, Ustaz, apa nasihat Ustaz kepada semua umat Islam berkenaan dengan PKP di musim COVID-19 ini? Kita sedang berjuang dengan perang COVID, nampak macam teruk. Mungkin Ustaz boleh kaitkan dengan perang Badar. Okey, itu sahaja daripada segmen Sapaan FB. Saya serahkan kembali kepada rakan perantara Aiman dan Faris. Terima kasih kepada rakan setugas kita Syahir bertanyakan soalan-soalan dan tanya sebenarnya kepada penonton yang kita bertanya soalan tadi. Yang ingin dapatkan hadiah ataupun sagu hati sebenarnya daripada Kelantan TV, bolehlah tunggu episod esok. Kita ada orang lain juga. Kita ada orang lain tetamu lain yang sama. Ya, betul. Segmen Kelantan Kini. Standby soalan terus. Okey, kita akan beralih kepada Ustaz. Soalan-soalan yang ditanyakan, yang pertamanya tentang takwa kita di dalam bulan puasa, Ustaz, dan kait dengan puasa, Ustaz. Terima kasih. Bila kita menyebut tentang takwa ini, sudah tentu ia merujuk kepada ayat yang masyhur di dalam surah Al-Baqarah yang menjadi sumber pensyariatan puasa, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis kepada kamu berpuasa di dalam bulan Ramadan sebagaimana yang telah ditulis kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi takwa ini adalah merupakan output kepada ibadat puasa. Kalau kita dalam satu sistem, kalau kilang sebagai contoh, di sana ada input, ada progress, ada proses dan ada output. Input ialah iman itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman saja diminta untuk berpuasa. Prosesnya apa dia? Prosesnya adalah puasa. Orang yang beriman bila berpuasa akan menghasilkan output, iaitu takwa kepada Allah. Soalnya apa itu takwa? Kalau kita merujuk di dalam bahasa Arab, takwa ini berasal daripada perkataan ittaqa, atau di sana ada perkataan yang lebih asal daripada takwa, iaitu wiqayah atau waqa, iaitu menjauhi. Sebagaimana disebut dalam perkataan bahasa Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj, iaitu mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi takwa ialah berarti pencegahan, menjauhi. Jauhi daripada apa? Jauhi daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna takwa. Jadi kenapa puasa dikaitkan dengan takwa? Kerana ibadat puasa ini dalam satu hadis kudusi yang masyhur, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut as-siyamu li wa ana ajzi bi. Puasa ini untuk aku dan akulah yang akan mengganjarinya. Puasa tidak ada orang yang dapat tengok kita puasa. Semayang orang boleh tengok kita semayang. Zakat orang boleh tengok kita menyumbang. Haji orang boleh tengok. Tapi puasa boleh saja seseorang itu makan di rumah dia, kemudian dia datang ke studio, dia balik pula makan dan dia kata dia puasa. Tidak ada siapa yang tahu. Tetapi kerana puasa ini tidak ada orang yang tahu dia berpuasa, maka apabila seseorang itu benar-benar berpuasa, maka sudah tentu di dalam hatinya ada nilai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah bila seseorang itu berpuasa dengan betul-betul dalam erti kata yang sebenar, maka sudah tentu dalam hatinya walaupun sedikit ada nilai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah pula dengan elemen-elemen aksesoris-aksesoris yang lain sebagai pelengkap, maka sudah tentu akan menjadikan puasa ini puasa grade yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, sebagaimana Nabi menyatakan dalam hadis, inna fil jannati baban la yadkhulu yuqal lahu rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Nabi sebut sesungguhnya di syurga itu ada suatu pintu yang mana pintu ini namanya rayyan. Pintu rayyan ini tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa. Jadi di sana ada pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa, iaitu namanya rayyan. Tidak disebut ibadat-ibadat yang lain ada pintu yang khusus, tetapi untuk puasa ada pintu yang khusus. Itu menunjukkan bagaimana tingginya nilai grade ibadat puasa ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz.
Soalan yang daripada saudara siapa ni? Daripada mana tadi ya? Okey, ya. Azwadi. Betul. Mengenai dengan nasihat ustaz kepada mereka berkenaan dengan Okey, Azwadi, saudara Azwadi tadi dia relatekan, dia kaitkan puasa di musim PKP ni nak sama dengan musim perang Badar, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh relatekan, kaitkan sikit PKP ni dalam bulan Ramadan dengan perang Badar di bulan Ramadan juga, dan mungkin boleh nasihatkan kepada penonton-penonton di Kelantan TV. Terima kasih. Ia boleh dikaitkan dengan perang Badar dari sudut kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang boleh menjangka dalam perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah, pada hari Jumaat, tidak ada pemerhati politik, tidak ada mengalisa politik, tidak ada Facebooker, tidak ada mana-mana pemain Twitter yang boleh menjangka bahawa 300 orang tentera Islam boleh menang melawan 1000 orang tentera musyrikin. Tidak ada orang yang boleh jangka. 1000 orang tentera musyrikin ini dianggotai oleh Abu Jahal sebagai kepala perangnya, iaitu seorang taktikal yang agak yang sangat mahir, yang sangat hebat, sehingga Abu Jahal boleh memintas tentera Nabi SAW yang pada peringkat awalnya nak menyekat kafilah perdagangan Abu Sufyan. Tetapi Abu Jahal dengan taktikal yang diatur berjaya bertembun dengan Nabi SAW. 300 orang melawan 1000 orang. Sehingga para sahabat Nabi, ashab Rasulullah SAW, mereka tidak rasa bahawa mereka boleh menang, tetapi mereka menyertai juga peperangan kerana dalam hati mereka adanya nilai ataupun adanya kehendak untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi akhirnya Nabi berdoa pada pagi Jumaat, pada pagi berlaku perang itu, Nabi yang mengangkat tangan berdoa, Allahumma in tuhlik hazil firqah lan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan ataupun kalaulah pasukan Badar ini kalah, kamu tidak akan disembah selama-lamanya di bumi ini. Kerana yang datang perang Badar itu ialah Nabi dan bersama sahabat-sahabat yang lain. Kalaulah Nabi kalah, Nabi mati wal'iyazbillah pada masa itu, sudah tentulah tidak ada lagi yang boleh bawa Islam. Itulah kebesaran Allah. Sehingga akhirnya 1000 orang dikalahkan dengan 300 orang. Hari ini, COVID pada hari ini, kita melihat satu lagi kebesaran Allah yang maha hebat. Bagaimana tentera yang tak dapat kita tengok. Tentera yang tak dapat kita lihat, sebagaimana disebut tadi, unseen enemy. Junudun lan taraha, iaitu tentera yang kita tak boleh tengok dengan mata kepala kita, yang namanya virus COVID-19 ini boleh menghancurkan seluruh tamadun manusia sekiranya tidak dikekang. Dan hari ini di Amerika Syarikat 50,000 telah pun meninggal dunia kerana COVID-19. Lebih daripada 50,000 yang telah pun mati akibat daripada COVID ni. Bagaimana angka kematian di Amerika pada hari ini jauh lebih ramai daripada angka kematian daripada bom Nagasaki Hiroshima tahun 1945, bom atom. Artinya tanpa menggunakan bom atom, komat ini berjaya membunuh tamadun Amerika kalau sekiranya tidak dikekang dengan segera. Jadi ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya melihat bahawa tidak ada cara yang lain untuk kita mengekang virus ini kecuali kembali kepada Allah. Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patuhi arahan kesihatan, kekalkan peraturan kawalan pergerakan ini dan amalkan apa yang telah pun disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak menasihatkan kepada diri saya dan seluruh umat Islam yang ada 3 jenis doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Nabi sebut salah satu da'watin mustajabatun la yuraddu fihin. Tidak akan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa ayah ke atas anaknya. Yang ketiga, doa us-saimi inda yuftir. Seorang yang berpuasa, ketika dia berpuasa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semasa kita berdoa kepada Allah, semasa nak buka puasa pada Ramadan pada kali ini, semasa nak buka puasa, berdoalah kepada Allah supaya Allah menghindari diri kita daripada bencana ini, hindari rakyat kita daripada bencana ini, umat Islam khususnya daripada bencana ini, dan hindari keluarga kita yang paling penting, anak-anak kita, keluarga kita. Kita tak boleh bayangkan mereka yang walaupun tidak terkena COVID-19 ini, tapi apa jua sakit yang menyebabkan mereka terlantar di dalam ward,
Tidak ada siapa yang boleh menziarahi mereka. Pada waktu ini tak ada siapa boleh ziarah. Ini ujian yang cukup besar. Kita pun diuji, kawan-kawan kita ada yang meninggal dunia, kita tak boleh nak ziarah. Sedih hati tak boleh nak kata. Tetapi itulah yang terpaksa kita buat untuk mencegah virus. Dan terima kasih juga sebenarnya kita kepada frontliner kita, Ustaz. Dia seolah-olah ni dah jadi hero dah. Ada setengah yang viral, dah jadi macam Superman, Spiderman dah mereka ni, doktor, jururawat dan sebagainya, Ustaz. Malah Faris, mereka yang frontliner ni ada yang terjangkiti dengan COVID-19. Malah COVID-19 ni diibaratkan apabila sekali kena, itulah kecupan yang terakhir daripada ahli keluarga. Betul. Jadi Ustaz, sebagai kita pun dah berada di penghujung slot, jadi kau boleh pesanan daripada Ustaz sendiri untuk mereka semua. Lagi kita berada dalam bulan Ramadan, ditambah lagi dengan ujian PKP ni, Ustaz. Betul. Lagi untuk menambah semangat kepada penonton-penonton yang sedang melihat kita ni, Ustaz. Dan juga yang selalu viral-viral dekat Facebook, Ustaz. Saya berpesan kepada semua umat Islam, khususnya kepada haters saya. Ini istilah artis ya. Khususnya kepada semua pendukung-pendukung perjuangan Islam dan umat Islam khususnya, pesan saya ialah supaya dapat sentiasa bersabar, sentiasa meningkatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar dalam menghadapi ujian ini. Dan sabar ini mudah untuk diungkapkan tetapi susah untuk kita amalkan. Dalam keadaan kita berdepan dengan pelbagai tekan ini, banyakkanlah bersabar. Sabar dalam menghadapi ujian di dalam kehidupan kita, sabar dalam menghadapi ujian keuangan kita, sabar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan berkeluarga kita, sabar dalam menghadapi ujian diri kita sendiri untuk lepas bebas kembali kepada kehidupan kita yang asal. Ketahuilah bahawa ujian di dalam PKP ini hanyalah sekelumit daripada ujian kita bila kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam PKP ini mungkin kita rasa terkongkong, kita tak dapat nak makan di restoran yang kita makan sentiasa. Kita tak dapat berjumpa dengan kawan-kawan kita, tak dapat untuk nak berinteraksi dengan orang lain. Bayangkan satu saat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Handphone kita tak boleh bawa. Netflix kita tak boleh tonton. View kita tak boleh nak buka dah akaun kita. Gmail kita tak tahu siapa yang hantar. Facebook kita tak dapat komen. Haters kita komen, kita tak dapat balas balik. Maknanya begitulah situasinya. Jadi ujian semasa PKP ini hanyalah merupakan sekelumit daripada ujian yang kita akan hadapi bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, hadapilah ujian ini dengan penuh kesabaran dan insya-Allah kalau kita dapat sama-sama bekerjasama mematikan rantaian COVID-19 ini, saya lihat tidak ada apa-apa halangan untuk kita balik kembali kepada kehidupan kita yang normal dan insya-Allah ia hanya akan dapat dicapai sekiranya kita saling bekerjasama di antara satu sama lain. Sama-samalah kita bersabar dan sama-samalah kita hadapi Ramadan ini, Aidilfitri ini yang mungkin berbeza dengan Aidilfitri dan Ramadan sebelum daripada ini, tetapi yakinlah itu semua adalah untuk kebaikan dan juga untuk kesejahteraan kita juga insya-Allah. Kalau boleh Ustaz, mungkin Ustaz kita boleh berdoa sama-sama Ustaz dia ni di Mami Audio Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna du'aana wa qiyamana وصيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu ya Allah betapa hati kami ini sangat sayu dan sedih untuk menyambut Ramadan pada tahun ini. Dalam keadaan kaki kami tidak dapat melangkah ke masjid, dalam keadaan tangan kami tidak dapat untuk mengucuk bersalaman di antara satu sama lain, dalam keadaan dahi kami tidak dapat untuk sujud di sejadah masjid untuk sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu betapa hati-hati kami
kami ini sangatlah kecewa dan sedih untuk tidak dapat beriktikaf di masjid-Mu sepanjang Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, maka Kau angkatlah seberapa segera mungkin ujian ini ke atas diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau hilangkanlah bencana ini daripada diri kami seberapa segera yang mungkin. Hindarilah kami dan ahli keluarga kami daripada terkena dengan musibah COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu, ya Allah, sesungguhnya segala penyakit adalah ciptaan-Mu, ya Allah, dan Engkaulah Tuhan yang menciptakan penawar, ya Allah. Turunkanlah penawar seberapa segera yang mungkin kepada kami, ya Allah, supaya nanti kami dapat kembali kepada kehidupan kami, supaya anak-anak kami dapat segera bersukaria dalam kehidupan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kesejahteraan kepada kami seluruh umat manusia di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar dan kami akur segala apa yang berlaku ini adalah merupakan hasil daripada kekuatan dan kebesaran-Mu, ya Allah. Maka tunjukkanlah kebesaran-Mu sekali lagi, ya Allah, untuk kami menemui penawarnya supaya COVID-19 ini dapat kami hindari seberapa segera yang mungkin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah pahala berlipat kali ganda kepada kami hasil kesabaran kami dalam menghadapi ujian di bulan Ramadan ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Hannan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram, idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah kulla bala'in wa maradin wa shiddatin wa hammin wa fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Fadli Syari kerana sudi bersama dengan slot Kelantan Kini bersiaran daripada Kelantan TV. Terima kasih Ustaz. Kita harap kita boleh jumpa lagi insya-Allah lepas ni Ustaz. Kita jemput datang lagi Ustaz. Insya-Allah. Okey, sebelum kita nak akhiri slot Kelantan Kini kita ni hari ni, mungkin Aiman ada nak beri pesanan sikit Ustaz. Okey, buat makluman penonton semua, insya-Allah esok di waktu yang sama pada pukul 10 pagi hingga pukul 12 dalam rancangan Galeri Ramadan, iaitu dalam slot Semulia Khadijah esok dengan tajuk pengurusan rumah tangga. Itu bagi slot Semulia Khadijah. Dan sebelah pukul 11 kalau ikutkan lebih kurang dalam pukul 11 pula kita ada slot Kelantan Kini yang mana bersama dengan Datuk Dr. Johari Mat, pengarah IPTG, Institut Pemikiran Tok Guru. Institut Pemikiran Tok Guru. Dan tajuk iaitu berkenaan Tok Guru, idola sepanjang zaman. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi esok hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sepanjang bulan Ramadan 1441 Hijrah, kami di Kelantan TV akan bersiaran pada setiap hari melalui slot Ramadan Kelantan sepanjang bulan Ramadan. Ya Farid, kami sediakan pelbagai segmen menarik untuk anda. Jangan lupa terus ikuti kami terus dari Kota Baru. Dan yang paling penting sekali, eksklusif di Kelantan TV. Kelantan setiap hari sepanjang Ramadan di Kelantan TV. Ya Ramadan Karim
Ramadan Karim. Selamat menyambut dan menghayati Ramadan pada tahun ini, dan hendaklah jaga SOP PKP yang sedang kita lalui sekarang. InsyaAllah kita akan selamat dan Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Sekian.